Alright, adakah anda ingin tahu bagaimana saya memulakan bisnes kereta sewa? Alright, kalau anda ingin tahu, please tonton video ni. Dan sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa di mana kami membantulah pelanggan-pelanggan kami yang terdiri daripada pelancong, syarikat korporat dan juga agensi kerajaan untuk mereka mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang dijamin tip-top, bersih dan selamat supaya pelanggan-pelanggan kami dapat sampai ke destinasi dengan hati yang gembira. Okey. Okey, seperti biasa saya pagi-pagi 7.30 bila PKP ni dah dibuka balik, saya bolehlah buat morning walk kan. Okey. Ada tak sesiapa yang nak tahu macam mana saya mulakan bisnes kereta sewa? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Kalau you all nak tahu, boleh komen nak tahu. Dan seperti biasa, ada 6 mata saya nampak. Siapakah yang menonton? So pagi ni saya internet putus-putus pula. Okay, boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Video semua clear? Tadi terputus pula internet. Kalau boleh dengar, boleh nampak clear video pun semua, komen. Alright. Oh, dah 10 mata. Ada tak sesiapa yang nak tahu macam mana saya mulakan bisnes kereta sewa? Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu lagi. So pagi ni saya nak share sikit lah. Mungkin ambil masa sikit lah. Ambil masa panjang sikit. Okay. So sebelum tu saya cerita sikit lah saya punya background. Sekejap. Saya cerita sedikit saya punya background lah. So nama penuh saya Wahid bin Abdul Rashid. So saya lahir dekat Kedah lah, Kedah. Nama tempat tu Kampung Masjid Tikam Batu. Kampung Masjid Tikam Batu. Dia dekat Sungai Petani lah. Alright. So saya lahir pada tahun 1979. Hai MGR Sniper. Saya lahir pada tahun 1979. So tahun lepas saya dah umur 40 lah. Tahun ni alhamdulillah 41. Alright. Saya ni ada 4 orang adik-beradik lah. Saya yang paling bongsu lah, paling kecil kan. And then family saya ni memang orang biasa-biasa lah tuan-tuan. Orang biasa-biasa. So ayah saya ni dia bukannya kerja makan gaji ke, bukan kerja government ke. Dia ni kerja sendiri. Masa dekat Kedah tu macam-macam kerja lah dia buat. Kerja kampung lah, kerja kampung. Sekejap membajak sawah, kejap repair kereta, repair motor. And then mak saya kira tak kerja apa-apa lah, suri rumah lah, suri rumah. Waalaikumsalam Muhammad Hairul. Okay, thank you pada yang menonton, thank you pada yang share video ni. Alright, boleh tak belanja share ke 10 grup supaya orang lain pun boleh boleh belajar something lah daripada saya punya story ni kan. Saya target hari ni 30 mata kan, 30 mata. Boleh tak share? Kalau siapa yang dah share, komen dan share. Alright. Dan kalau you all ada soalan, boleh tanyalah, insyaAllah saya cuba jawab. Okay, so saya lahir dekat Kedah, adik-beradik 4 orang. Kalau ikut cerita lah, ayah saya dengan mak saya dah tak ada dah, meninggal. So kalau tanya dia orang ni based on story tu, actually mak saya ni dia kahwin 2 kali. Husband yang pertama meninggal.
lepas dia meninggal tu dia kahwin dengan ayah saya lah. So perkahwinan pertama tu dia ada 4 orang anak lah, 4 orang anak. So saya ada adik-beradik tiri lah. Adik-beradik tiri 4 orang. 2 orang perempuan, 2 orang lelaki. Tapi seorang dah meninggal lah. Tinggal 3 lah. So ada abang tiri saya, abang tiri dengan kakak tiri. Tapi kita orang ni tak berapa rapat lah. Balik kampung jumpa macam tu kan. Sebab apa dia tak rapat tu? Sebab lepas mak saya ni kematian suami pertama, so dia kahwin dengan ayah saya lah. And then ayah saya pula masa tu dia umur dia dah 40. Maknanya umur macam saya lah, barulah dia kahwin. You boleh bayang tak? Orang zaman dulu umur 40 baru kahwin. So kalau zaman dulu lelaki ni umur belah-belah dah kahwin dah. Tapi ayah saya ni umur 40 baru kahwin. So must be something wrong lah kan? Something wrong kan? Umur 40 baru kahwin kan? And then kahwin pula dengan janda, anak 4. Macam arwah mak saya ni, kalau ikutkan dia ni daripada keluarga yang ada harta kan. So kalau ikut cerita family saya ni, mak saya ni ada tanah. Dia tak adalah duit, tapi ada tanah lah. Macam datuk saya ni memang orang panggil Haji Jaafar, datuk sebelah mak saya lah, Haji Jaafar. Maknanya kalau orang dulu-dulu kalau boleh pergi haji tu kira ada duit lah kan. Zaman dulu bukan nak pergi haji bukannya naik flight, nak kena naik kapal kan. So datuk saya ni nama dia Haji Jaafar. Alright. So mak saya ni kira lepas datuk sebelah mak tu meninggal, dia adalah tanah sikit-sikit apa semua kan. And then kalau orang dulu kalau banyak tanah ni ni lah. And then bila kahwin dengan arwah ayah saya, so orang tak suka lah sebab arwah ayah saya ni macam tak ada apa-apa. Tanah pun semua tak ada kan. And then kahwin pula umur 40, kahwin dengan janda pula. So mesti orang terfikir ayah saya ni mesti nak apa, kebas harta mak saya lah. And then bila kita orang ni lahir, macam kita orang ni ketepikan kan. So and then lama-lama ayah saya ni dia tak tahan lah duduk kat kampung tu. Alright, salam bos. Okay. You all kalau menonton ni boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Gambar semua clear? Kalau clear semua komen clear apa semua kan? Alright. So dekat kampung tu macam ayah saya tak nampak future sebab dengan family tak suka dia, family anggap dia ni nak kebas harta mak saya kan. Bukannya ada harta banyak mana pun, tanah je sikit kan. So masing-masing cuba kawal benda tu. And then ayah saya pun dah fed up dengan benda tu. And then dia pun ambil keputusan untuk keluar daripada kampung. So berhijrah. So masa tu saya kecil lagi, saya tak ingat. Tapi ayah selalu cerita lah dia orang pindah ke satu tempat. So daripada Sungai Petani tu, kira ayah saya ni angkut semua, kita orang pakai kereta, angkut semua barang-barang. And then dia terus keluar daripada kampung. Kira macam bawa diri kan. So memang gamble apa-apa, kerja pun semua tak ada. Anak pun ada 4 masa tu, saya pun masih kecil lagi. And then dia merantau. So mak saya pun masa tu berbelah bagilah, nak ikut ke tak. Sebab dia ada adik-beradik, ada family pun semua. So macam kalau boleh masa tu memang family sebelah mak saya ni nak mak saya ni bercerai dengan ayah saya kan. Sebab dia orang tak suka dengan ayah saya.
And then ayah saya pun dah fed up semua. And then dia bawa lah kita orang ni pergi merantau kan? Merantau. Alright, clear bos. Okay, so okay ke saya cerita pasal story saya ni? Ada tak yang nak tahu pasal story saya lah? Sebelum saya masuk ke part macam mana saya start bisnes kereta sewa. Okay, lepas tu dipendekkan cerita. So ayah saya ni dia ambil keputusan untuk berpindah ke Pahang. So saya masih ingat lagi masa tu umur saya dalam 4 tahun 5 tahun macam tu lah. So dekat Pahang tu bawah pada 4 tahun tu saya tak ingat. 5 tahun ke bawah tu saya tak ingat lah. Kecil lagi kan. So apa yang saya ingat, kita orang duduk dekat satu macam ayah masa tu dia buat satu bengkel tau. Bengkel motosikal. Bengkel motosikal, bengkel kereta dekat Felda Kratung. Felda Kratung ni dekat Pahang tuan-tuan. So bengkel tu dia dekat dengan sekolah menengah kebangsaan Kratung. Dia dekat area Kratung 2 lah. So dekat sekolah tu dia ada satu simpang. So dekat simpang tu ayah dia buat bengkel lah. Kira macam bengkel setinggan lah. So dekat area situ ada beberapa lagi kedai lah. Macam ada kedai makan, ada kedai runcit. Tapi semua kedai-kedai setinggan. Okay, so kita orang pun duduk kat situ. So saya ni daripada kecil memang pernah merasa lah pakai pelita minyak tanah kan. Tak ada elektrik tuan-tuan, So memang malam pakai pelita minyak tanah je, pelita yang kena pump tu kan. Tu kehidupan saya lah. Alright, lepas tu macam air minuman tu kita orang minum air hujan je tuan-tuan. Minum air hujan. So saya ingat lagi dekat tepi bengkel tu ada tong drum. So kita orang tadah air hujan dan kita masak air tu dan minum air hujan je. Tak ada air paip. Lepas tu kalau nak mandi tu sebelah bengkel kita orang tu ada telaga lah. So tapi telaga tu memang air dia kuning lah kan, dia tapi okey lah mandi kan, mandi. Lepas tu kalau nak minum air hujan. Lepas tu malam pakai lampu minyak tanah lah. Alright, okay bos, dengar. Okay. And then kita orang duduk kat situ. Ayah macam waktu siang dia akan kerja dekat bengkel lah. Orang datang motosikal, tayar pancit ke, nak tukar rantai ke, nak apa semua dia boleh buat lah. So itulah antara sumber pendapatan family saya. Okay. And then kita orang ni macam dekat depan tu macam bengkel repair motor semua. And then dekat belakang sikit tu macam ada tempat kita orang tidur lah. Tak ada bilik apa-apa tuan-tuan, And then belakang sekali tu adalah dapur. And then kalau nak buang air besar apa semua tu, kita orang kena pergi jauh sikit, korek lubang, buang air besar dekat lubang lah kan, lepas tu tutup. Kalau nak buang air besar lagi, korek lubang. Ni macam tu lah, tak ada kemudahan asas kan. Siapa yang pernah hidup macam tu? Ada tak yang pernah hidup macam tu masa dia kecil? Ada tak yang pernah melalui kehidupan macam tu? Duduk dekat rumah yang kira macam rumah setinggan, api tak ada, air tak ada, tandas tak ada. Saya pernah melalui benda tu. Okey, Nurizman, pagi. Selamat pagi Nurizman. Okey, ada tak yang pernah rasa benda tu? You all yang muda-muda mungkin tak rasa lah, tapi saya pernah rasa zaman tu lah. Zaman kira macam elektrik tak ada, air tak ada, and then duduk rumah yang kira macam nyamuk apa semua tu perkara biasa lah.
Ha? Alright, ada tak yang pernah melalui pengalaman tu? Pernah masa balik kampung rumah atuk berak dalam hutan. Nak berak bawa cangkul. Maknanya you all ni sebaya dengan saya lah. Tapi zaman sekarang ni yang mana muda-muda tu mungkin dah tak rasa lah benda tu kan. So zaman umur yang lahir bawah pada umur 80 tu mungkin pernah rasa lah benda tu kan. So okay, lepas tu cuma bila kita orang ni duduk dekat kawasan tu, so bengkel tu kira bengkel setinggan tuan-tuan, bengkel setinggan. So anytime pihak berkuasa dia boleh roboh lah sebab ayah dia banner bengkel tu dekat atas rizab jalan lah. So memang kira hari-hari ada pegawai datang minta pindah, minta roboh kan. So kalau dekat Keratung tu dia tak silap saya Dara lah. Dara dia punya pihak berkuasa kan. Datang, pakcik tak boleh buat kedai kat sini. Ni haram kan, haram. So kena roboh, kena sewa kedai yang betul lah. And then so diorang ada bagi kedai lah, kedai bengkel untuk disewa. Kereta sewa Putrajaya. Ada juga rasa tak ada elektrik, mandi air perigi, balik sekolah potong rumput bagi kambing makan. Maknanya tuan kereta sewa ni masih ada memori tu lah, memori kira kampung lah kan. Sekarang ni budak-budak sekarang ni semua dah canggih kan. Macam anak saya pun tak pernah lagi. Lahir-lahir je dah senang. Semua api, air, elektrik dah ada gadget dah semua kan. Zaman kita dulu Allah, okay. So setiap hari kita orang ni dalam ketakutan lah. Dalam ketakutan sebab anytime pihak berkuasa boleh datang robohkan kita punya bengkel dan kita tak ada rumah tuan-tuan. Tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Sebab ayah saya ni memang masa tu umur dia pun dah 60 tuan-tuan. 60 dah. Alright. Masa tu umur dia dia kahwin umur 40. So masa tu saya baru 5 tahun macam tu lah. Tapi saya ada abang lah dekat atas kan. Ada abang-abang semua. So tak silap saya, ayah saya lahir tahun 1925 tuan-tuan. 1925. Cuba kira sikit. 1985 tolak dengan 1925. Betul lah 60. Masa tu tahun 84. Saya lahir tahun 79. So masa tu tahun 84, 85 macam tu lah. So ayah saya lahir, kalau dekat IC dia tahun 1925. 85 tolak dengan 25 maknanya 60 lah masa tu. Umur ayah saya 60. Alright, 60. So ayah saya ni kalau macam nak minta kerja, makan gaji memang orang tak nak lah. Umur 60 dah tuan-tuan. Siapa nak ambil kerja? Lepas tu macam zaman tu kira zaman penuh Rockefeller. Penuh Rockefeller kan. Siapa yang tak ada kerja apa semua, tak ada kerja sangat, apply je jadi penuh Rockefeller kan. Tapi masalah ayah saya dia adalah sebab umur dia tu dah 60. So kalau dia apply jadi penuh Rockefeller pun memang tak boleh nak terima. Sebab penuh Rockefeller ni mesti orang yang muda, yang sihat, yang boleh mengusahakan ladang sawit ke ladang getah semua. Tapi ayah saya ni umur 60. So kalau dia apply pun orang fikir 10 kali nak bagi ke tidak. Sebab larat ke nak potong buah sawit, larat ke nak potong getah kan. Umur dah 60 tuan-tuan. Umur dah 60. Alright. So kita orang dalam keadaan ketakutan lah. Ketakutan anytime orang boleh datang robohkan kita punya bengkel apa semua kan. Tapi ayah saya ni masa dia duk repair motosikal, repair kereta apa semua ni, so dia ada seorang customer. Customer ni nama dia Ustaz Rawi lah. Ustaz Rawi. Ustaz Rawi ni dia ni adalah Johan Qori dekat Pahang lah. Johan Qori baca Quran kat Pahang. So kira Johan Qori ni kira macam sultan sayang, menteri besar sayang semua kan? Sebab dia ni mengharumkan nama negeri Pahang lah. So antara customer ayah saya ni adalah Ustaz Rawi.
So ayah saya selalu cakap lah, dia nak masuk jadi peneroka Felda, nak jadi peneroka Felda, tapi sebab umur dia tu dah macam tu, and then dia tak dapat, and then dalam keadaan kita orang ni didesak lah untuk pindah, cari tempat duduk apa semua kan. So and then memang ada bengkel yang dibagilah untuk kita orang pindah. Masalahnya bengkel tu dia orang memang letak dekat ujung ceruk dunia. Ceruk dunia, memang nak pergi pun memang jauh lah, bukannya dekat kawasan bandar. So memang ayah saya sewa bengkel kat situ, tapi apa yang berlaku adalah apa saja barang yang kita letak kat situ semua hilang. Sebab tempat tu tempat penagih dadah. Tempat pot penagih dadah kan. So macam ayah saya letak basikal saya pun hilang. Letak apa saja dekat situ semua hilang. Sebab tempat tu tempat yang jin bertendang. Tempat penagih dadah berkumpul tu, dia punya pot. So ayah saya tak naklah pindah ke situ. Kalau pindah ke situ memang terpaksa hari-hari menghadap barang hilang lah. So that is the situation lah. Okay, lepas tu so bila ayah saya ni mengadu dekat Ustaz Rawi, cakap masalah ni apa semua. So Ustaz Rawi ni pun kesian lah dekat kita orang. And dia cakap macam ni lah, dia tolong cuba tengok apply jadi peneroka Felda lah. So Ustaz Rawi ni pun bawa ayah saya ni jumpa Menteri Besar Pahang masa tu. Datuk Seri Najib lah. Dia jadi Menteri Besar Pahang masa tu. Bawa ayah saya ni jumpa Menteri Besar. Dia cakap lah, ni saya punya kawan, dia ni duduk dekat bengkel setinggan, ada anak kecil lagi apa semua kan. Lepas tu so kalau dia orang ni bengkel dia orang ni dirobohkan, dia orang tak ada tempat tinggal. Lepas tu dia orang ada sewa juga bengkel ni, tapi bengkel ni memang tempat jin bertendang kan, tak ada orang datang. Kalau dia orang pindah ke situ memang dia orang ni akan hilanglah mata pencarian. So bila Ustaz Rawi ni explain dekat Datuk Seri Najib, Datuk Seri Najib pun faham dan dia setujulah untuk bagi peluang kepada ayah saya untuk jadi peneroka Felda lah. Okay. So dekat situ dia tulis lah, okay, Abdul Rashid bin Long ni diterima jadi peneroka Felda walaupun umur dah lebih 60 tahun. Sebab apa dia terima? Sebab masa tu ayah saya ni dia ada anak lelaki lah. Dia ada abang saya yang sulung, Abdul Wahid. Yang kedua Wahab, and then kakak saya dengan saya lah yang bongsu kan. So walaupun ayah saya ni dah tua, umur 60, tapi dia ada anak yang dah besar. Abang saya yang sulung tu lahir tahun 1966. Masa tu tahun 80, tahun 85 macam tu kan. 85 maknanya abang saya tu dah umur 19 tahun macam tu lah. So dia ada anak yang dah besar kan. So kalau diterima masuk jadi peneroka Felda, so anak-anak dia tu boleh tolong lah. Sebab tu ayah saya diterima lah jadi peneroka Felda. Alhamdulillah tahun 1985 kita orang diterima jadi ayah saya lah diterima jadi peneroka Felda. Alright. Okay, ada tak yang dah share video ni? Saya berhenti kejap lah, penat lah. Boleh tak you all share video ni sambil-sambil saya bercerita kan? Boleh share ke 10 grup. Kesian saya kan, dah cerita-cerita tak ada orang nak share kan. Boleh tak share dulu? Saya rehat jap. Saya nak tu. Kalau siapa yang dah share, komen dan share. Okay, saya tulis sikit lah pin post. Kalau tolong share ke 10 grup boleh tak? Penat lah jalan cerita kan. Alright. Saya target tadi 10 mata. You ni tengok je, tak ada dah nak share kan. Nak saya sambung ke macam mana? Sambil-sambil ni kan, layan cerita kan. Yap. Okay, siapa yang dah share, komen dan share. Tak ada hadiah lah kan, belanjalah. Okay, macam mana nak buat? Okay, dah share. Kalau dah share, komen dan share. Alright, lepas tu dapatlah kita orang pindah jadi peneroka Felda tahun 1985.
84, 85 macam tu lah. Okay, dah share abangku. Okay, terima kasih Tuan Muhammad Nazri Amin. Okay, so bermulalah saya sebagai anak peneroka Felda. So, dulu anak setinggan kan. Bila tahun 85 tu kita orang ni diterima jadi peneroka Felda. So saya jadilah anak peneroka Felda. So kita orang dapat masuk, ayah saya dapat masuk Felda Keratung 3 dekat Pahang, dekat Muazzam Shah lah. So okay, thank you pada yang menonton, thank you pada yang share video ni kan. So bila ayah saya ni jadi peneroka Felda, so dia dapat satu rumah lah, rumah kayu biasa je tuan-tuan. Bilik pun ada satu bilik kot. Lepas tu dapat tanah ladang sawit 10 hektar. Tapi semua tu sebenarnya bukan dapat free tuan-tuan, kena bayar lah. Kalau yang jadi peneroka Felda tahulah kan. So every month dia kena potong gaji semua. So tapi alhamdulillah lah, kita orang dapat rumah, kita orang dapat tanah. Lepas tu macam rumah tu dia komplit lah, elektrik ada, air ada. So tak ada lagi nak minum air hujan, tak perlu lagi pakai pelita tanah apa semua kan. And then alhamdulillah dapat pula tanah kan. Tahun 85 tu abangku umur berapa? 85. Saya lahir tahun 79 tuan. Maknanya saya 80, 1, 2, 3, 4, 5 6 tahun lah, 6 tahun. Umur 6 tahun. So kita orang duduk dekat bengkel tu, saya tak ingat. Tapi yang saya ingat mungkin 83, 84 macam tu lah. Sebab ayah saya dia, masa dia pindah daripada Kedah tu, dia cakap dia banyak tempat dia stok lah kan. Jengka lah apa semua. Yang lama-lama tu saya tak ingat. Saya baru lahir kan, tahun 79 baru lahir. Lepas tu pindah. Yang saya ingat masa umur saya 4-5 tahun macam tu lah. Yang tu saya ingat. Alright. So itu kehidupan saya masa kecil lah, masa kecil. Memang pernah duduk setinggan, tak ada air. And then mandi pun mandi air telaga. And then saya bukannya family kaya tuan-tuan, bukannya daripada family orang kaya. Walaupun orang kalau dengar story tu, mak saya ni ada harta kan, ada tanah apa semua. Tapi benda tu biasalah orang Melayu kan, orang Melayu. Bila kau ada harta apa semua, adik-beradik berebut. Last benda tu tak boleh buat apa kan. Nak usaha tak boleh, nak jual tak boleh, semua sebab harta pusaka kan. Even sampai sekarang pun mak saya dah meninggal, tak boleh buat apa tanah tu. Semua masing-masing berebut kan. Betul tak? Oh, Kedah mana abangku? Saya lahir dekat kampung Masjid Tikam Batu tuan. Kampung Masjid Tikam Batu dekat Sungai Petani. So kalau ikut story mak saya ni, dia banyak tanah lah kat sana kan, banyak tanah. Tapi tanah tu tak boleh nak buat apa. Ada bendang lah, ada rumah lah, lepas tu ada ladang getah lah apa semua kan. Tapi tak ada hasil. Sebab tanah tu tanah pusaka, banyak nama. So masing-masing berebut. And then tak boleh buat apa lah. Nak jual tak boleh, nak tu tak boleh, apa semua tak boleh. Tu masalah orang Melayu kan. Ada tanah banyak tapi tak boleh nak buat apa lah. Macam itu saya letak tepi lah kan. Tu harta dia orang, harta pusaka kan. Ada sampai sekarang masih ada lagi. Tapi tak ada hasil lah, tak ada hasil. Tak tahu mana. Mungkin nampak ada sawah padi, nampak ada ladang getah, tapi hasil tu tak nampak. Tak tahulah pergi ke mana kan. Alright. SP lah, kita Sedang Kedah. Oh, Sedang. Okay, so Tuan Nazri lahir tahun bila tuan? Lahir tahun bila? Okay, so ayah saya dapat jadi peneroka Felda lebih kurang tahun 85 lah. Sebab apa dia dapat tu? Sebab Ustaz Rawi ni yang tolong recommend. And then Datuk Seri Najib yang approve lah. So dapat. And then so saya pun start belajar dekat sana lah. So saya start masuk dekat macam Felda Keratung tu ada tadika kan. Tadika ni lah Felda punya kan. Okay, lepas tu sekolah rendah. Saya sekolah rendah dekat Keratung tu lah. Sekolah Kebangsaan Keratung 3. So saya daripada darjah 1 sampailah darjah 6 lah UPSR kan. So actually dari segi pendidikan, saya ni bukannya pelajar yang pandai. Saya jap.
Tapi bukannya juga pelajar yang corot. Saya kalau kelas tu ada 30 orang, biasa nombor saya nombor tengah-tengah. Nombor 15, 14, 16, 17 apa semua kan. So bukannya pelajar cerdik, bukannya juga pelajar corot lah. So saya tengah-tengah lah. Ada sekali lah saya exam entah macam mana dapat nombor bawah 10 kan. So dari segi background pendidikan, saya bukannya pelajar yang scorer kan, tak. So saya biasa-biasa je tuan-tuan. Orang biasa je. Sama macam orang lain juga. Bukannya smart student apa semua kan. And then bukan daripada keluarga kaya apa semua. Alright. Okay, thank you pada yang menonton. Thank you pada yang share video ni. Okay. So habis sekolah rendah. Masa sekolah rendah tu, saya kan dia ada UPSR. UPSR saya tak adalah result bagus sangat. Saya dapat 2A, 1B, 1C. C tu biasa bahasa Inggeris kan. Orang kampung, orang Felda, bahasa Inggeris pun memang tak berapa pandai. A tu biasalah bahasa Melayu apa, and then B saya tak ingat lah. Tapi C tu yang saya ingat, C tu bahasa Inggeris lah kan. Memang tak pandai. Lepas tu habis sekolah rendah, saya masuk sekolah menengah lah. Sekolah menengah sama juga, saya sekolah dekat Keratong juga. Sekolah menengah kebangsaan Keratong. So sekolah tu memang kalau saya pergi, saya tu ingat lah, kita orang pernah ada bengkel lah dekat sekolah tu kan. So tapi bengkel tu bila kita orang dah pindah memang dah roboh lah, and then ayah saya ambil kayu-kayu pun semua tu bawa balik ke kita orang punya rumah lah kan. And then ayah saya buat, dia buat bengkel dekat rumah. Dia buat bengkel dekat tepi rumah lah. So kalau macam ada orang tak payah pancit ke, rantai putus ke, nak tarik rantai ke, nak isi angin ke, motor rosak ke, basikal rosak ke apa semua, so kita orang boleh tolong repair lah kan. So tak kisah siang ke malam, kita open je. Kalau orang datang malam, kita tolong repair lah. So tak kisah kan, just nak bantu orang kampung je lah. Sebab diorang ni orang kampung, orang Felda ni, diorang majoriti adalah peneroka Felda. So diorang ni hari-hari pergi ke ladang sawit, potong sawit apa semua kan. So biasalah motor pancit lah, kereta tak ramai lah yang pakai kereta kan. So motor pancit lah, rantai putus lah, macam-macam kan. So diorang datang anytime lah, siang ke malam ke datang je. And then ayah saya akan repair lah. So dekat situ saya belajar lah sikit macam mana nak repair motor, bla bla apa semua kan. Tukar tiup pun boleh, tukar tayar pun boleh, tukar rantai pun boleh, tukar sprocket pun boleh. So saya adalah kemahiran sikit-sikit nak repair motosikal. Tapi kalau enjin tu saya tak berapa pandai. Alright, saya tak sempat belajar lah. Alright. Lepas tu sekolah menengah dekat sekolah menengah kebangsaan Keratong. So saya belajar sampai tingkatan 3 je lah. Tingkatan 3 so sama juga, result saya tak adalah cemerlang sangat. Cuma sebab dekat sekolah dekat Keratong ni, sekolah menengah ni, kebanyakan pelajar-pelajar dia tu bukannya yang semua kawan-kawan tu anak peneroka Felda tuan-tuan. So dari segi education tu, kita orang ni biasa-biasa je lah. Kalau you adalah best student dekat sekolah tu, sekolah menengah tu, kalau you masuk dekat sekolah yang berprestasi tinggi, so you adalah antara pelajar corot lah dekat sekolah tu kan. So saya dekat sekolah menengah tu kira macam pelajar cemerlang jugalah. Sebab masa UPSR saya dapat 4A, 3B, 1C. 4A, 3B, 1C lah saya punya result kan. Ada A jugalah kan. So kalau dekat dalam sekolah tu ada ramai student yang tingkatan 3, tak silap saya dalam 600 ke 700 orang macam tu kan. So kalau ikutkan ranking, saya nombor 40 macam tu lah, nombor 40 kan dalam sekolah tu. So kira macam top 40 lah kan, top 40. So and then lepas habis tingkatan 3 je, so saya tak nak belajar dekat sekolah yang sama lah. Saya minat bidang otomotif. Sebab saya selalu tengok ayah saya repair motor apa semua. So minat tu ada dalam bidang otomotif. So masa tu saya cuba apply untuk masuk sekolah vocational dalam bidang otomotif. So saya apply 2 lah, sekolah vocational dekat Segamat
satu lagi sekolah teknik dekat Kuantan kan. So sekolah teknik ni antara sekolah yang tinggi lah kan. Sekolah vocational ni dia kurang sikit lah, sebab kalau macam kita punya result tu tak berapa cemerlang, kita masuk sekolah vocational lah. Tapi kalau result kita tu bagus, kita boleh masuk sekolah teknik. So saya apply dua-dua dan dua-dua saya dapat. Alright, dua-dua sekolah saya dapat. And then ayah saya nak saya pergi sekolah teknik lah, sekolah teknik, supaya saya boleh bercampur dengan student-student yang bagus. So saya pun pergilah sekolah teknik Kuantan, duduk kat sana, duduk asrama semua kan. So belajar 2 tahun alhamdulillah habis. And then SPM masa tu, SPM dia masih lagi pakai sistem pangkat tuan-tuan. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 kan. Ada ke pangkat 4? Kalau pangkat 1 tu kira macam best student lah. Pangkat 2 tu dia kurang sikit. Pangkat 3 tu teruk sangat lah. Pangkat 4 tu memang gagal lah kan. So masa SPM saya dapat pangkat 1. Pangkat 1 aggregate 24. So ujung-ujung tu dia kira macam aggregate tu kalau 24 tu kira ujung lah. Ujung. So saya dapat pangkat 1 aggregate ujung sekali. So bila saya dapat result tu kira consider cemerlang lah kan. Pelajar cemerlang. Alright. You all masih menonton lagi ke ni? Cuba komen sikit. Senyap je semua kan. Kalau ada soalan boleh tanya lah, nak borak-borak apa semua kan. So lepas habis SPM, saya sebenarnya tak ada planning pun nak belajar universiti apa semua. Sebab saya ingat lepas saya habis belajar kat sekolah teknik Kuantan tu, saya nak buka bengkel je tuan-tuan. Saya nak buka bengkel. So saya memang planning saya habis belajar, saya nak buka bengkel. Saya nak jadi mekanik je, mekanik, and then orang datang repair motor apa semua. That is my dream kan. Just nak buka bengkel je, tak ada pun cita-cita nak jadi jutawan ke, nak buat bisnes apa semua, nak buat kereta sewa, tak ada. So that is my dream lah. Saya punya impian tu kecil je. Just nak jadi nak buka bengkel dekat kampung, dekat Keratung kan. Alright. Aduh. Ada rupanya. So tapi lepas habis SPM tu saya cuba jugalah apply masuk universiti. And then kalau ikut sejarah, family saya daripada abang saya yang sulung, nombor 2 dengan kakak saya, dalam adik-beradik saya 4 orang tu, tak ada seorang pun yang masuk universiti tuan-tuan. Tak ada seorang pun. Sebab memang dari segi pendidikan, adik-beradik saya ni memang bukannya yang pandai. Semua tak pandai lah. Semua belajar setakat macam abang saya sebab mungkin kehidupan kita orang susah, ayah susah apa semua, so dia tak boleh nak belajar. Abang saya yang sulung tu dia cerdik. Tapi dia belajar setakat tingkatan 5 macam tu lah, tingkatan 5 je. Lepas tu abang yang nombor 2 pun sama juga, dia belajar sampai tingkatan 5 macam tu. Kakak saya tingkatan 5. So setakat darjah tingkatan 5 je, sekolah menengah je. Tak ada yang sambung belajar masuk universiti apa semua. Dan saya pun tak expect saya pun boleh masuk universiti. Tapi saya cuba jugalah apply. Tuan punya sharing kereta to profit berkaitan apa ya? Boleh tahu apa kandungan dia? Oh, kereta sharing tu saya bagi e-book lah tuan-tuan. E-book, banyak orang tanya macam mana nak start bisnes sewa, macam mana nak start. So ada yang tak ada kereta, tak ada. So saya share sikit lah. E-book tu tak sampai 20 muka surat lah. So kalau you nak tahu tentang kereta sewa, you boleh baca lah e-book tu, basic kan. Kadang-kadang banyak orang buat silap. Dia nak buat kereta sewa, lepas tu dia pergi sibuk beli kereta apa semua. Sebenarnya dia punya flow dia adalah, sebelum you nak buat kereta sewa, you cari customer dulu. Bila dah tahu cari customer, baru cari kereta. Ini orang cari kereta dulu, beli kereta dulu, lepas tu barulah sibuk nak cari customer apa semua. Bila tak ada customer, tu yang dia sewakan entah dekat siapa-siapa. Itu yang jadi kereta hilang lah, customer tak pulang lah, macam-macam semua kan. Sebab dia dah terbalik. So saya share sikit lah dia punya flow kan. Sebab banyak orang tanya PM, Tuan Wahid macam mana nak mulakan bisnes kereta sewa? Tuan Wahid macam mana nak mulakan bisnes kereta sewa? Aku penat nak jawab apa semua. So saya tulis e-book je. Aku download dulu and then lepas tu everyday saya hantar email lah. Saya hantar email apa semua. So at least diorang ni dapat gambaran lah macam mana nak start. So actually saya bagi e-book free. Ada few e-book lah yang saya bagi. Saya bagi free je, based on apa soalan yang diorang tanya lah. Sebab letih lah nak jawab kan. Asyik-asyik orang tanya macam mana nak start, nak beli kereta apa semua. So saya bagi e-book tu lah, senang cerita kan. Alright. So habis PM, so saya tak expect pun nak masuk universiti.
And then cuba apply jugalah. Masa tu kalau nak apply masuk universiti, kita boleh apply UPU online, apply online je kan. Tuan, apakah langkah-langkah untuk fikir PB 1 bulan ni? Ada nasihat untuk newbie? Tuan buat apa tuan? Bisnes jual orang paling senang abangku. Oh setuju tuan. Tuan ada sharing macam mana tuan dari tak ada team, ada team. Boleh. Ada team. Nanti saya share lah belum masuk. So live ni mungkin lama sikit, mungkin 2 jam macam tu lah. So saya start dia pukul 7.30 pagi. So ni lah 8.30, mungkin 9.30 baru habis lah. Okay, boleh tak? Boleh saya sambung? So you stay lah kan, nak dengar cerita kan. Alright. So habis and then saya pun apply masuk universiti. And then tak sangka pula dapat. Tapi masa tu offer dia adalah saya kena masuk matrikulasi Universiti Malaysia Sabah. So saya kena masuk matrikulasi dulu. Dia tak boleh terus masuk universiti lah. And then matrikulasi tu dia dibuat dekat Kulim. Dekat Kulim. So masa tu saya masih lagi dekat Pahang. Tapi masa tu bila saya dah masuk sekolah menengah teknik Kuantan tu, actually mak dengan ayah saya dah pindah balik ke Kedah. Sebab mak ayah saya dah tua dah masa tu, dah tak larat dah kan. So abang saya yang sulung dah pindah ke Langkawi. Abang saya yang second pun masuk kerja jadi tentera. Dia pun duduk kerja dekat Alostar Kedah. And then kakak saya yang nombor 3 tu pun balik ke Kedah kerja kilang semua. So mak ayah saya ni tinggal seorang-seorang lah dekat Kratung kan. So masa saya pula masa tu dah duduk dekat asrama dekat Kuantan kan. So tak ada orang jagalah mak ayah saya sebab dia orang dah tua dah tuan-tuan. Dah tua. So apa yang berlaku adalah mak ayah saya ni dia ikut abang saya nombor 2 lah. Abang saya nombor 2 dia duduk dekat kepala batas lah. Kepala batas dekat Alostar. Alright. Kulim Kedah. Kulim Kedah. Kampung saya tu. Alright. So kira macam dekat Felda Kratung tu dah tak ada orang lah, So saya kalau balik Kratung pun memang tak ada orang. So and then kebetulan bila saya minta masuk universiti tu, saya dapat belajar matrikulasi dekat Kulim. So pergilah belajar dekat Kulim, buat matrikulasi. Matrikulasi tu dia actually kalau you buat 1 tahun and then kalau you result you bagus, you boleh dapat pergi express, you boleh buat degree express. So saya masa tu pulun nak dapatkan 3 pointer. Kalau dapat 3 pointer kat atas, you boleh pergi belajar buat degree express. You tak perlu buat 2 tahun. So saya pun tahun pertama tu saya pulun. Bila dapat result saya dapat 2.9 tuan-tuan, 2.9. So memang frah gila, tak dapat pergi express. Sebab masa tu dekat universiti lah. Yelah kita baru belajar kan, and then saya minat seorang perempuan ni lah. So budak ni memang sangat pandai. And then itu yang membuatkan saya semangat belajar tu. Belajar. Konon-konon ni nak pergi sambung belajar sama-sama lah kan, nak pergi express. Okay, so bila exam je, bila dapat result, saya punya result tu tak melayakkan saya untuk pergi express. Tapi yang perempuan yang saya minat ni, dia dapat pergi express. So masa tu memang frah gila lah. Faham tak? Dah tak ada dah tanah Felda tu macam mana? Tanah Felda tu masih ada tuan, masih ada. Dan sekarang ni ketua blok yang uruskan. So serah kat Felda. Felda yang uruskan. And then setiap bulan dapatlah duit kan, and then saya bagi-bagilah dengan adik-beradik. Ayah saya dah tak ada. Sebab macam sekarang ni banyak peneroka Felda, banyak dah tua tuan. Banyak dah tua, tak boleh nak urus, anak-anak pun tak minat nak urus. So apa yang peneroka Felda ni buat, dia serah balik dekat Felda. Tapi tanah tu masih dia orang punya. Cuma dia orang tak boleh nak jual. Apa semua. So Felda yang uruskan. Felda pun masuklah kontraktor Indon apa semua, dia orang kutip. And then dia orang jual, dapat hasil tu dia bahagilah profit sharing macam tu kan. So dapatlah sebulan 700. Sekarang dulu masa harga sawit mahal banyak, sekarang ni dah kurang lah. Kadang-kadang dapat 1,000 setengah macam tu lah. Tapi duit tu saya bahagi-bagi dengan adik-beradik lah kan. Okay. So itulah antara
masa masuk matrikulasi tu saya tak dapat pergi express, and then yang kawan-kawan lain yang dapat 3 pointer tu dapat pergi express. So kira memang hatiku hancur berkecai lah masa tu konon-kononnya. Baru nak cinta kan, baru minat seorang perempuan ni, tiba-tiba tak dapat pergi belajar sama-sama. You faham tak dia punya feeling tu kan? Umur muda lagi. Masa tu saya umur 18 macam tu kan, masih muda lagi kan. And then kita pun minat lah seorang perempuan ni kan, tapi lalas dia dapat pergi dulu, and then saya tak dapat. So memang Farah menonggeng kan. Ada tak yang you all pun sama juga kan, masa umur belah-belah kan, 18, 17 kan. So masa tu masih lagi menggatal kan. So saya pun ada perasaan tu. And then memang that is the kira cinta yang tak menjadilah kan. Sorry lah kalau buat saya tengok kan, tapi ini cerita lama lah kan. Saya minat kat perempuan tu, tapi perempuan tu tak nak pun kat saya kan. So siapalah saya ni kan. And then tak ada rezeki lah, tak ada rezeki. So saya terpaksa sambung lagi setahun buat matrikulasi. So masuk tahun kedua dekat matrikulasi tu memang saya betul-betul down tuan-tuan. Saya betul-betul down. Yelah, kau punya gadis yang kau minati tu dah meninggalkan kau lah. Padahal perempuan tu tak ada pun nak minat kat aku kan. Aku je shock sendiri kan. So masa tahun kedua tu memang saya down gila lah. Memang down, memang tak nak belajar apa semua. So apa yang berlaku adalah masuk tahun kedua tu saya memang malas belajar. Saya malas belajar. So kalau kena pergi kelas, saya tak bawa apa-apa. Saya tak bawa beg, saya tak bawa apa. Saya just berlenggang kangkung je pergi kelas. So saya ada sebatang pen, and then saya ada buku latihan tu lah. Buku latihan tu pun saya lipat 2, masuk dalam poket je. Memang saya pergi kelas tak bawa beg, memang berlenggang kangkung lah. That is my attitude lah masa tu kan. Punyalah frust, menonggeng, tak nak belajar. So masuk dalam kelas pun saya tulis nota suka-suka hati je. And then ada satu hari tu cikgu saya lah, saya ingat lagi, Cikgu Fatimah kan. Dia tengok saya macam tak ada semangat je pun semua. Dia tanya saya, "Wahid, kau nak jadi apa? Kau nak jadi apa?" Sebab orang lain datang kelas dengan beg, dengan buku apa semua. Saya datang kelas lenggang macam tu. "Wahid, kau nak jadi apa ni?" So saya cakap ke dia, "Cikgu, saya nak jadi jutawan cikgu. Before umur saya 30. Saya cakap ke cikgu saya. Saya cakap, masa tu umur saya 19 tahun kot. Saya cakap, "Cikgu, saya nak jadi jutawan before 30. So semua orang ketawa apa semua kan. Orang lain nak jadi cikgu lah, nak jadi ni lah, nak jadi polis lah, nak jadi pegawai kerajaan lah apa semua. Tapi saya boleh cakap saya nak jadi jutawan before umur 30. Memang kena gelak kan. Tapi betul saya jadi jutawan. Saya betul-betul jadi jutawan. Silapnya saya, benda tu hanya cakap mulut, tak ditulis. So you all, kalau apa yang you nak capai, you kena tulis. Kalau you cakap je, benda tu hanya jadi angan-angan jenin lah, angan-angan mak jenin kan. So umur 19 tahun, saya dah cakap dah kat cikgu saya nak jadi jutawan before 30. Tapi saya jadi jutawan umur saya 32 tu lewat sebab tak tulis kan. Matlamat tu tak tulis. Alright. Okay, so memang kena gelak lah dekat dalam kelas apa semua. And then masa tahun kedua dekat matrikulasi tu, saya tahu saya kena pergi belajar dekat universiti tuan-tuan. Saya kena belajar dekat Universiti Malaysia Sabah. So saya dekat Kulim tau, dekat Kulim. And then you bayang, you kena pergi belajar dekat Universiti Malaysia Sabah, dekat Sabah bhai. Sabah bah. And then saya tahu ayah saya memang dia tak ada preparation langsung untuk saya pergi belajar. Sebab daripada abang saya sampailah ke kakak saya nombor 3, tak ada siapa pun pergi belajar universiti tuan-tuan. Tulis apa yang kita nak capai. Ini nak capai, nak tu, nak ni pun, tapi tak tulis. Tak tulis kan. Lepas tu lah jadi angan-angan majenin. Alright. So mana aku tadi? So saya masa tahun kedua dekat matrikulasi, you all ni share lah video ni kan, ke 10 group supaya ramai sikit yang tengok. You all je yang tengok kan. Share lagi 10 group kan. And then bagi love sikit, bagi like sikit kan. Nak saya sambung ke? Nak saya sambung. Tadi yang tanya kan macam mana saya bina team, nanti saya cerita. Sebab dekat sini saya nak cerita
the value yang saya bawa dalam company saya. Daripada story saya ni, itulah roh kepada bisnes saya. Supaya you faham lah apa yang saya fight for. Alright. Boleh tak share? Siapa yang dah share, komen dan share. Yang tak share tu memang sedih lah kan. Kita dah penat-penat cerita semua, tak ada pun nak share kan. Share dulu ke 10 group kan, supaya orang lain pun dapat belajar something lah. Sebab this is a real story tuan-tuan, bukannya reka-reka semua. And then saya daripada anak orang miskin dan boleh jadi jutawan tuan-tuan. Saya bukannya ada kabel ke, ahli politik ke, kenal anak tengku ke, tak. Saya memang self-made millionaire. Alright. So please share video ni kan, supaya orang lain pun terinspirasi. Actually semua orang boleh jadi jutawan tuan-tuan. Semua orang boleh jadi jutawan. Tapi saya sebelum nak jadi jutawan tu banyak benda lah saya langgar kan. Banyak benda saya langgar. Alright. Okay. Siapa yang dah share, komen dan share. Tak ada pun share. Nak saya sambung ke macam mana? Komen. Kalau nak saya sambung, tulis komen nak sambung. Dah lah bulan puasa ni, cakap kan, penat. Tak boleh nak minum kan. Alright. Bagi view tu naik sikit kan. Naik jadi 60 ke kan. Alright. Dan share. Okay, thank you Syed Firdaus. Yang lain dah share lah. Share lagi 10 group kan. Alright. Lepas tu so masa tahun kedua tu saya dah tahu saya nak pergi belajar dekat Universiti Malaysia Sabah, dekat Sabah bah. And then kau nak pergi sana, kau nak kena beli tiket flight, kau nak beli baju-baju, and then kau kena ada duit lah. And then saya tahu ayah saya memang tak ada buat saving apa-apa. Dia orang kampung biasa kan. Orang kampung biasa, orang Felda, memang tak pernah menyimpan duit. And then boleh lah adik-beradik boleh bagi duit. Tapi saya nak, kalau boleh saya nak cari duit saya sendirilah. So masuk tahun kedua dekat matrikulasi tu, saya berniaga tuan-tuan. Saya berniaga. Sebab aku dah lah frust bercinta kan. Cintaku tidak diterima, frust menonggeng. Lepas tu memang nak belajar pun dah malas. So apa yang saya buat, why not aku berniaga kan. Sebab aku nak pergi belajar kat universiti ni. Nak pergi belajar dekat universiti, so kena duit. Nak beli tiket, nak beli beg, nak beli tu segala kan. Memang abang-abang boleh bagi duit sikit, tapi at least saya usaha lah. Saya cari duit sendiri kan. So apa yang saya buat, saya berniaga. So mula-mula saya berniaga tu macam dekat College Marakulim tu, majority student dia duduk dekat hostel lah. So hostel kita orang ni atas bukit tuan-tuan. Atas bukit. Lepas tu kalau nak pergi kuliah lah, kena turun bukit lah. Lepas tu macam kantin ke, kedai makan ke, semua kafe ke, semua dekat bawah. So macam waktu siang okey lah, boleh makan dekat situ kan. Bila dah petang balik kelas, memang semua orang duduk kat hostel. And then macam budak-budak ni memang tengah malam lapar apa semua. Lepas tu nak pergi turun bawah tu, kadang-kadang kedai dah tutup semua. Macam koperasi pun semua petang dah tutup semua. Tak ada makanan. So diorang ni kelaparan kan. Kalau siapa yang ada duit boleh pergi kafe lah, makan lah. Tapi siapa yang tak ada duit tu memang tahan lapar je lah. Kan. So saya nampak kat situ masalah. Alright, saya nampak masalah. So saya cakap, saya pun lapar juga kan. So saya cakap, why not aku jual makanan dekat saya punya hostel. So the first product yang saya beli adalah dekat bawah tu ada koperasi tau. So koperasi ni dia jual lah macam-macam roti lah, air kotak lah apa semua kan. So saya dekat koperasi tu saya akan borong roti. Roti tu harga dia dia roti inti kelapa. Tak silap saya, kalau kita jual dalam 50 sen macam tu lah, 50 sen macam tu. And then saya runding dengan budak yang jaga koperasi tu, saya nak borong. Tapi janganlah jual kat aku 50 sen, jual lah murah sikit kan. So saya dapat lah 40 sen macam tu kan, 40 sen. So saya pun belilah satu pack roti tu, and then bawa balik ke hostel. And then
tak silap saya seminggu pertama tu sebab saya baru start. So apa yang saya buat adalah saya ambil satu kotak, saya gunting. Lepas tu saya bawa produk saya tu pergi ke setiap hostel. So dia macam ada banyak hostel kan, banyak hostel apa semua. So saya pergilah dekat setiap hostel, saya jual lah. Dalam kotak tu ada roti sikit, ada air kotak sikit, ada jajan-jajan lah macam tu kan. So saya pergilah dekat setiap hostel. Siapa nak beli roti, siapa nak beli air kotak, so saya pergi kan. So dekat situ budak-budak start nampak lah, budak-budak nampak dia orang belilah, beli kan. Okay, so saya buat benda tu dalam masa seminggu macam tu lah. Every day saya pergi jual. So dapatlah duit sikit. Untung tak banyak tuan-tuan, tapi adalah income sikit kan. Alright. Lepas tu masa saya buat menjual dekat dalam hostel tu, actually dekat College Marakulim, dia ada banyak bangunan lah. Hostel College A, College B, C, D, E apa semua. So saya pergi hostel lelaki, saya pergilah. Yang perempuan tak boleh pergi lah. So saya pergi dekat hostel-hostel, pergilah jual. So saya buat benda tu seminggu. So masa saya jual tu, saya kantoi dengan warden tangkap saya. Oi, kau buat apa ni? Sebab memang tak boleh kan. Saya cakap saya ingat lagi, nama dia Cikgu Halim. Cikgu, saya nak berniaga cikgu, saya nak cari duit cikgu, saya nak pergi Sabah cikgu. So mak ayah saya orang susah kan. So Cikgu Halim tu cakap, tak apalah, sebab saya jual makanan je, bukannya aku jual benda haram pun kan. So dia kata, tak apalah jual kan, selagi aku tak jual benda yang salah kan. So dia bagi, okay, dapat green light lah daripada warden kan. So saya jual apa semua. Tapi lepas minggu tu, saya dah tak pergi jual dekat hostel-hostel. Barang dah banyak babe. Manalah kan kau bawa kotak tu nak jual apa semua. So saya cakap lah, okay, nanti siapa-siapa nak beli, datang dekat aku punya cube. And then almari saya tu, saya kira macam saya baju-baju tu semua saya buang. Baju-baju saya buang. Bukan buang lah, dekat hostel saya tu ada satu cube. Satu cube. Lepas tu cube tu kosong lah. Cube tu kita orang buat surau. So adalah almari. So barang-barang baju-baju saya letak dekat surau lah kan. Surau dalam cube tu. Alright. Okay, thank you pada menonton, thank you pada yang share kan. Okay, lepas tu so saya buka saya punya kedai dalam saya punya cube hostel. So dalam macam kalau hostel kan, dia dalam satu bangunan tu dia buat cube. So kita duduk lah, satu cube tu dua orang. So saya pun share lah dengan kawan saya pun tak kisah apa semua kan. Tak kisah saya berniaga apa semua. So budak-budak ni malamnya dia orang lapar, dia datang beli Maggi lah, beli roti lah, beli item lah, beli tu lah, beli ni macam-macam kan. So asalnya saya jual makanan je tuan-tuan. Oh, cube tu apa? Cube tu dia macam satu dewan, dia hostel lah tuan-tuan. Hostel. Lepas tu dia buat partition. So setiap partition tu dia ada 2 katil. So you duduklah dekat dengan you punya roommate. Tapi dia tak ada pintu tuan-tuan. Kita just pasang langsir kan. Dia macam tu lah. Ada yang tak pasang langsir, ada yang pasang langsir. Dia macam kelas kalau macam kita sekolah rendah kan, ada kelas kan. So dia ada satu barisan tu, and then dia pasang partition, and then itu yang kita panggil cube lah. Cube. Ni cube ni saya dengan ni cube ni. So dia ada katil, ada mari lah macam tu lah. Hostel. Faham tak masuk cube? So budak-budak ni bila malam je lapar, datanglah dekat saya punya cube, and then belilah Maggi, roti, air kotak, item kan. And then dekat hostel masa tu, budak-budak ni dia orang ni dah pandai isap rokok tuan-tuan. So hari-hari bila dia orang makan, budak-budak yang isap rokok ni, bila dia makan, dia nak isap rokok. Tapi masalahnya dalam hostel kau tak boleh isap rokok. Kalau kau kantoi ada rokok, memang kau kena buang hostel. So memang rokok ni benda yang illegal lah kan. Tapi ada lah budak-budak ni pandai, dia sorok entah mana apa semua. Dia orang isap rokok kat dalam semak lah apa semua, lantak dia orang kan. Tapi memang ada budak-budak yang isap rokok.
So bila dia orang beli Maggi, dia orang beli roti, dia orang nak isap rokok kan. Kalau budak ni dah ketagih rokok kan, dia nak tu. Tapi benda tu kadang-kadang tak ada. So dia tanya, "Wahid, kau ni jual Maggi apa semua, kau tak ada ke jual rokok kan?" Tak ada saya cakap. Sebab masa tu saya tak isap rokok tuan-tuan. Saya tak isap. So datang seorang, "Wahid, kau tak ada jual rokok ke?" Tak ada. Datang lagi, "Wahid, kau tak ada jual rokok ke?" Tak ada. So setiap hari orang customer saya duk tanya, rokok ni bagus sangat ke rokok ni kan? Demand tu ada, tapi saya tak jual lah, sebab saya memang tak isap rokok, and then benda tu illegal, tak boleh jual. Alright. Tapi hari-hari customer duk nak rokok kan. And then saya tanya lah, kalau aku jual rokok berapa sebatang kau nak beli kan? So masa tu sebab benda tu limited, dia orang ni willing to pay any price. So rokok masa tu, kalau Dunhill masa zaman tu tahun 1998 je tu, tahun 98. Masa tu rokok tak silap saya, harga dia RM3.60 sekotak. RM3.60. So satu kotak tu ada 20 batang lah. Sekarang ni dah berbelah-belah ringgit kan. Masa tu RM3.60. And then market price untuk rokok dalam hostel, satu batang RM50 tuan-tuan. Satu batang RM50. Budak-budak ni sanggup bayar RM50 untuk dapatkan sebatang rokok. Sebab dia orang tak boleh nak simpan rokok. Kalau simpan rokok, kantoi dengan warden memang habis. So siapa yang tokan jual rokok tu memang kaya lah. So masa tu tak ada siapa pun yang berani jual rokok. Sebab memang dekat hostel tu memang undang-undang ketat gila. Alright. And then kaki report tu lah punyalah banyak kan. Memang budak-budak yang kaki report tu lah ramai. Siapa yang isap rokok, ada orang report apa semua, kantoi kena buang asrama terus kan. Alright. So demand tu banyak rokok tu, and then harga tu gila-gila lah. Kalau you beli modal RM3.60, kalau you jual sebatang RM50, maknanya satu kotak RM10. Berapakah profit tu kan? RM10 tolak RM3.6. RM10 tolak RM3.6 jadi RM6.40. Dia punya profit tu double lah, more than double. Kalau saya jual roti air kotak, air tin semua, dia punya profit margin tak sampai pun 20%. Tak sampai. Memang kalau produk makanan tu memang ciput gila. Kadang-kadang 15%, 20% kan. Sebab makanan kan, tak boleh nak jual mahal. Tapi rokok tu dia punya margin tu more than 100%. Kalau modal kau RM3.60, kau boleh jual RM10. Kalau kali dengan 2 baru RM7.20. Masih ada untung lagi kan. So that is the market lah. The demand, the potential. Alright, so faham tak dia punya story ni lah. Lala pun saya pun aku nak pergi belajar ni, nak pakai duit, aku berniaga roti pun semua ni, sampai bila aku nak kaya kan. Sebab margin jual roti ni memang sikit sangat tuan, 20%. Kalau 100, kalau satu hari tu saya boleh jual RM100, saya untung RM20 kan. Kalau sebulan baru RM600. Bila aku nak kaya kan. Tak kaya-kaya kan. Lepas tu saya pun memberanikan diri lah, cuba jual rokok. So saya keluar setiap minggu kita orang ni boleh keluar pergi bandar lah. Kita panggil outing lah. Outing setiap minggu boleh keluar pergi bandar. And then bila pergi keluar bandar tu, saya cuba beli satu karton rokok. Dalam satu karton tu ada satu karton tu 10 kotak kot. 10 kotak. 10 kotak mana kali dengan RM3.60, RM36 lah. RM36. And then saya bawa masuk dalam universiti. Tapi nak bawa masuk tu bukan senang tuan-tuan. Sebab bila you nak masuk dalam universiti, dekat depan tu ada security guard. So security guard dia akan check you punya bag. Kalau ada rokok memang dia rampas lah kan. Memang tak boleh. Sebab tu budak-budak ni tak boleh nak bawa rokok, sebab security akan check. So that is the problem lah. Tak boleh bawa masuk rokok. So saya fikir, macam mana aku nak bawa masuk rokok kan. Kalau aku belenggang kangkung, bawa beg semua, kau nak simpan dalam baju semua tak boleh. Sebab kartun rokok tu kan. Kalau security suruh buka baju semua, memang habis kantoi kan. Nak tahu tak macam mana saya masuk, saya seluduk rokok. Benda ni jangan tiru lah. Sebab saya buat benda tu sebab saya nak cari duit tuan. Nak cari duit, nak pergi belajar. So I'm willing to do anything lah untuk pergi belajar je tuan. So saya mungkin ada orang cakap ni salah, tak boleh apa semua. Tapi saya cari duit tu untuk pergi belajar je tuan. So saya buat apa saja. And then
saya tak ada niat nak jual rokok, tapi hari-hari saya punya customer minta nak beli rokok kan. So saya pun apalah, jual aja rokok kan. Okay. Siapa nak tahu macam mana saya bawa masuk seluduk rokok tu? Cuba komen nak tahu. And then pada yang baru menonton, thank you. Dan thank you pada yang share video ni lah. Alright. Ikut pagar. Betul tu, betul. Tapi ikut pagar dia ada cara dia juga. And then dekat sana, dekat security memang betul-betul ketat lah. Memang tak ada pagar bocor semua. Memang ketat gila lah. Memang security memang sangat-sangat jagalah. College Marakulim kan. Memang tak ada. And then macam College Marakulim tu, depan tu memang pagar, tepi tu semua semak samun lah. Kalau kau masuk tu ada ular semua, memang habis kena batuk kan. Dia macam kalau you pergi College Marakulim kan, kalau dulu tepi tu memang semak samun lah. Kalau nak pergi tu kena redah semak samun, tak tahu kalau ada ular semua memang habis lah, kena batuk. Nak tahu tak macam mana saya seluduk masuk rokok? Cuba komen nak tahu. Ni skill berniaga kan. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih kan. Okay. So macam mana saya bawa masuk rokok tu? So saya bungkus rokok tu elok-elok dalam plastik warna hitam. Plastik warna hitam. And then saya pergi dekat tepi pagar tu. Macam dekat ujung-ujung tu ada padang sekolah tau. Padang sekolah. So saya jalan tepi pagar. And then saya campak rokok tu masuk dalam pagar. Tapi saya campak betul-betul dalam semak lah. Dalam semak. Sebab kalau saya campak dekat tempat yang lapang semua kan, nanti kalau budak-budak main bola apa semua, dia jumpa lah, habis lah rokok saya kan. Ni idea adik-adik saya masuk pilihan KN. Macam mana nak jual air ketum, nak simpan lama tapi tak ada peti sejuk. Kan. Letak depan pagar, dah lepas masuk dalam hulur tangan kat luar pagar. Mungkin betul. Tapi saya dulu memang perasaan takut tu ada. So apa yang saya buat adalah saya pergi seluduk tepi-tepi pagar, masuk ke semak-semak sikit kan. And then saya campak rokok tu dalam college. Tapi saya campak betul-betul dalam semak lah. Memang saya expect memang takkan ada orang yang akan pergi. Okay. Tapi bila saya campak, saya tak boleh nak pergi ambil sebab takut nanti orang tengok, apa Wahid buat tu tengah-tengah semak apa semua kan. So kena very careful lah. Okay, so saya pun masuk dalam kampus tu macam biasa. Masuk and then warden, security dia check lah, memang tak ada apa-apa lah. Okay, boleh masuk. So masuk malam, semua budak-budak dah tidur. Sebelum subuh, saya bangun pagi. Saya akan jalan kaki daripada hostel saya pergi dekat semak tu, ambil rokok tu tuan-tuan. Ambil rokok tu. So sebab memang betul-betul kena hati-hati tuan. Kalau kantoi memang saya kena buang hostel. Tapi nak cari duit punya pasal saya I'm willing to do anything. Kalau you all berani ke pergi bangun sebelum subuh, gelap-gelap, jalan kaki pergi kat semak, pergi ambil rokok dalam semak. Kita tak tahu kat situ ada ular ke, ada apa kan. Korang berani ke? Pergi dalam semak tu tengah-tengah malam, pergi ambil rokok semata-mata nak cari duit. That is saya punya keberanian lah. Korang berani tak? Pukul 5 pagi, pukul 4 pagi bangun, pergi masuk dalam semak, gelap, cari rokok. Cari rokok yang kau campak tu. Korang berani tak? Mesti terkencing kan. Berani tak? Ada tak yang berani? Gelap masuk dalam semak. Sebab saya campak benda tu dalam semak tuan-tuan. Dalam semak. So saya kena masuk dekat bahagian semak apa semua. Tu tak tahu kalau ada ular apa semua, memang habis kena batuk lah. Tapi saya tak tahu kenapa saya berani. Berani gila. Kalau you all jadi saya, berani tak? Kubur pun kita korek. Ini memang hardcore kan. Tapi kubur lamanya, oi, korek kubur buat apa tuan? Kalau you all jadi saya masa tu, umur you 18 tahun tuan. 18 tahun. Saya habis SPM 17, 18, 19. Umur 19 tahun. You
terdesak nak cari duit, nak pergi belajar tuan-tuan. So you bangun pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, pergi semak nak pergi ambil rokok tuan-tuan. Kalau you all dalam keadaan saya masa tu, masa umur you 19 tahun, you berani tak pergi tengah-tengah gelap, masuk dalam semak, pergi ambil rokok? Orang kata kubur lama, Cina ada harta ada emas. Oh ya Allah, memang hardcore gila. Nak takut apa pukul 5 pagi. 5 pagi you pergi masuk dalam semak tuan-tuan. Masuk dalam semak. Yelah kalau saya pun siang pun aku takut kan. Kan ada ular ke, ada binatang ke, semua patut kan. Even siang pun kita tak berani masuk dalam semak kan. Cuba tengok kalau semak je tu kan. Kalau semak tu, you berani tak masuk? Kita pun fikir 10 kali nak masuk semak. Tak tahu apa benda dalam tu. Kan terpijak ular lah apa semua. Kita tak tahu kan. Tapi saya gamble lah masuk. Nak takut apa kan. Cuba. Tapi apa yang membuatkan saya berani adalah masa tu saya belajar silat tuan-tuan. Saya belajar silat. Saya ada ilmu sikit lah. So ada baca sikit lah kan. So saya cakap, semua dalam dunia ni, semua hamba dia lah. Semua hamba Allah. So kalau dia nak sakitkan kita, dia sakit. Kenalah kalau dengan izin Allah kan. Kalau dia tak benarkan benda tu, tak kenalah kan. Alright. Ada pinggan mangkuk je, lah letih. Ya Allah, ingatkan ada emas kan. Ganas betul Tuan Azri korek kubur Cina kan. Alright. Okay, so saya pun pergi ambil, dapatlah jumpa apa semua kan. So bawa balik hostel. Tu satu lagi masalah. Nak jual pula bukannya suka-suka hati boleh jual. Sebab dekat dalam asrama tu ada banyak kaki report tuan-tuan. Saya pergi Noreh getah pukul 5 dah keluar rumah. Sebab subuh-subuh tu susu getah keluar banyak. Ini kira saya respect lah dengan Puan Ramlah Miah kan. Puan Ramlah Miah biasa pergi tapi macam setengah orang tu benda tu tak biasa lah. Kan? Alright. So siapa yang pergi Toreh getah tu memang saya respect gila lah. Pagi-pagi gelap-gelap dah Toreh getah semua kan. Lepas tu kalau ladang getah tu semak apa semua kan, lagi lah. Macam saya ni dah lah semak. Nak buka lampu tak boleh, takut security guard nampak kan. So terpaksa pakai cahaya bulan je lah, cari kan. Tapi masa tu saya adalah belajar silat sikit lah, ada baca-baca doa sikit. So alhamdulillah selamat, tak ada apa. Okay, so bawa masuk ke hostel, nak jual pun takut juga. Sebab nanti kantoi apa semua kan. Tapi alhamdulillah saya jual. So dekat situ ada untung lah, sekejap je. Satu hari habis satu kartun tuan-tuan. So modal saya satu kartun tu RM36. So saya jual dapat RM100. So saya untung RM74 tuan-tuan. Satu kartun saya untung RM74. Memang gila. Kalau jual makanan kalau saya boleh buat sales RM100, untung saya RM20. Tapi jual rokok ni, kalau saya boleh buat RM100, saya punya untung RM74 tuan-tuan. Memang margin gila banyak gila. Satu hari habis satu kartun. Satu hari memang budak-budak ni hisap rokok gila kuat. Kan? Saya orang kampung. Saya respect Puan Ramlah Miah kan. Berapa umur Puan Ramlah? Ini alright. Nak cari duit kena berani, alright. So saya memang respect lah orang yang berani nak cari duit punya pasal. You sanggup buat apa saja. Macam saya dulu memang nak cari duit, nak pergi belajar punya pasal, aku sanggup lah redah semak pasal jual rokok kan. Okay. So apa yang berlaku adalah demand tu banyak, and then macam mana saya nak skillkan lagi. Alright. Maknanya saya kena tambah stok rokok lah. Maknanya satu minggu tu saya kena beli at least 6 karton. Satu minggu at least saya kena beli 6 karton. Sebab satu hari je boleh habis. Satu karton tuan-tuan. Maknanya sebab saya tak boleh keluar everyday pergi beli barang. So seminggu sekali je. Time Sabtu Ahad barulah boleh, kalau dekat sana Jumaat dengan Sabtu je boleh keluar beli barang lah kan. So 2 hari tu je saya boleh keluar beli barang. So seminggu sekali je boleh beli barang. So kalau saya nak make sure saya punya stok rokok tu cukup, saya kena beli 6 karton tuan-tuan. 6 karton barulah cukup. Masalahnya macam mana aku nak beli 6 karton. Maksud takkanlah aku nak pergi tiap minggu nak pergi campak dekat dalam tu, pergi masuk semak. Risau juga kan, kena patut ular sekali kena nasib baik lah. Kalau tak
Masuk kali kedua kena patuk ular, tak pasal-pasal aku mati dalam semak tu kan. Mati dalam semak tu, orang pun tak tahu kan. Mana Wahid ni kan, rupanya dah mati mereput dalam semak tu kan. Sebab tak tahu, sebab benda kita buat kerja illegal kan, kerja haram kan. Kalau mati dalam ladang getah, orang tahu kan. Kena patuk semua, orang tahu kita pergi ladang getah. Ini orang tak tahu aku masuk dalam semak tu nak cari rokok kan. Tiba-tiba dah seminggu, mana Wahid ni hilang kan. Rupanya dah mati dalam semak, kena patuk ular. Tu bahayanya kan. So saya, benda tu tak boleh nak continue lah, tak boleh nak continue. Macam mana saya nak scale up saya punya production. Nak tahu tak macam mana saya buat? Dekat sini you boleh belajar something lah. So bila you ada roadblock, ada masalah, you figure out, cari macam mana nak selesai masalah tu, figure out. So nak tahu tak macam mana saya solve the masalah? Sebab satu minggu saya perlukan 6 carton. And then kau nak bawa masuk 6 carton rokok, bukannya senang tau. Nak masuk kat depan security memang tak boleh lah. Nak masuk dekat pagar, saya pun risau juga. Sekali pergi tak kena patuk ular, okey. Masuk kali kedua kena patuk ular, saya mati dalam semak tu, orang pun tak tahu. Sebab orang tak tahu saya pergi ambil rokok tu dekat situ kan. Kalau macam pergi ladang getah ke, pergi semua, orang tahu. Satu hari tak balik, orang pergilah cari kat ladang getah tu kan. Memang tahu you dekat ladang getah. Saya ni pergi masuk semak, tak ada orang tahu tuan-tuan. Kalau saya mati dalam semak tu, memang mati mereput situ lah. Mati dalam tak reda, masuk neraka bangku. Ya Allah, nasib baiklah saya selamat kan. Tapi saya buat sekali lah, saya buat sekali je. Lepas tu saya fikir macam mana aku nak buat. Okey, ada tak nak tahu macam mana saya seluduk masuk rokok dalam tu? Benda ni jangan tiru lah. Saya cerita just pengalaman je. Sebab nak cari duit je tuan-tuan. Nak cari duit, nak belajar punya pasal lah. Alright, orang cakap matlamat tak menghalalkan cara apa semua. Tapi benda tu saya pun muda lagi, tak fikir apa. Aku nak fikir nak cari duit je, nak pergi belajar. Sebab saya tahu bapak saya memang takkan ada duit nak sponsor saya. Sebab memang family saya tak ada preparation apa-apa. Memang tak expect langsung saya boleh pergi belajar universiti. Sebab abang saya, kakak saya semua tak belajar tinggi. Saya seorang je terlepas. And then saya sendiri pun tak boleh terfikir saya boleh masuk universiti tuan-tuan. Alright. So masa tu saya punya produk-produk makanan ni dah banyak, demand tu dah banyak. So saya tak boleh nak beli roti tu 1 pack, 8 tin, 10 tin apa semua. Saya kena beli borong tuan-tuan. Saya kena beli borong. Ini beli borong mana boleh kau angkut pakai bas? Tak boleh. Kau kena angkut pakai kereta. Mana ejen saya join? Oh, ada jual ejen juga kan. Ejen apa Puan Ramlah Mia? Cuba share sikit ejen apa tu. Alright. Lepas tu so bila setiap minggu saya keluar nak beli barang, so saya akan beli barang yang banyak. Macam Maggi saya kena beli sekotak, I-10 saya kena beli 1 karton, roti saya kena beli 1 pack, lepas tu jajan lah macam-macam kan. So barang tu banyak tuan-tuan, banyak. And then macam mula-mula tu saya boleh naik bas lah. Tapi bila dah barang tu banyak tak boleh naik bas lah, memang tak boleh kan. So saya terpaksa sewa teksi tuan-tuan. Sewa teksi. So masa dekat Kulim tu, kalau zaman tu lah, banyak driver-driver teksi ni yang jenis kereta-kereta lama, kereta Mercedes lama, teksi lama tu, yang besar kan. So saya akan pergilah dekat stesen teksi ni, tempat teksi ni. Saya tanyalah, ada tak siapa-siapa yang boleh bawa saya, hantar saya pergi masuk College Mara Kulim. College Mara Kulim, sebab saya ada barang banyak. Tapi saya nak dia pergi ambil barang saya dekat kedai borong ni. Macam saya beli Maggi, jajan apa semua kan, dekat kedai Cina ni saya beli borong lah. Lepas tu memang barang tu masuk dalam bonet dia penuh kan. Sebab saya beli banyak lah, air kotak lah, Maggi lah, jajan lah, roti lah, macam tu stok untuk seminggu lah. Alright. So macam biasanya saya tak ingat, biasanya tambang teksi dalam RM15, RM20 macam tu lah. Tapi macam pakcik ni, sebab saya masa tu duit dah banyak tuan-tuan, duit dah ada lah. So setiap kali saya nak guna teksi, saya akan bayar RM50 tuan-tuan. So driver teksi dekat Kulim tu dah kenal saya lah, dah kenal. So bila nampak saya je, dia orang berebut-rebut nak bawa saya lah. Sebab saya bayar RM50. Orang lain mungkin bayar RM15, RM20 kan. Tapi saya bayar RM50. Tapi dia orang kena pergi ambil barang saya tu, saya ikut sekali lah. And then
dihantar pergi masuk dalam universiti lah. And then rokok tu saya cakap dekat driver taxi, saya nak letak bawah dia punya seat. So rokok tu 6 karton. Saya cakap, pakcik, saya ni bawa rokok cik, boleh tak rokok ni saya letak bawah seat pakcik lah, supaya kalau supaya tak kantoi kan. So pakcik tu pun faham lah, dia okey lah. Sebab tu saya bayar mahal, RM50 kan. Orang lain bayar RM15, RM20 kan, tapi saya bayar RM50. So pakcik tu okey. So ambil barang, and then dia bawa saya hantarlah masuk college. So bila you masuk pakai taxi, driver taxi ni boleh masuk hantar you sampai ke hostel tuan-tuan. Boleh hantar you ke hostel. Sebab apa? Sebab warden dia akan buka lah bonet semua kan. Tengok barang banyak kan. Takkanlah kau nak angkut daripada pondok jaga tu naik bukit pergi hantar barang kan. So of course lah security akan bagi taxi tu naik hantar barang semua. So dekat bonet tu memang penuh lah dengan Maggi, air kotak, air tin, roti, jajan pun semua penuh kan. So mostly security guard akan benarkan taxi tu naik sampai ke hostel lah. So memang security dia akan check bonet apa semua bla bla apa semua kan. Tapi dia takkan check dekat bawah seat driver taxi tu lah. So saya lepas. So every week saya buat benda tu. Kan. And then alhamdulillah daripada jualan rokok tu saya dapat kumpul duit lah. Kalau satu karton saya untung RM74. Kalau 6 karton saya boleh dapat berapa? 6 karton dalam seminggu saya boleh dapat dalam 60 lebih. 400 lebih. RM444. RM400 lah profit saya. So every week. So sebulan saya boleh dapat dalam 1,600 macam tu lah. 1,600, 1,700 kan. So you bayang, you belajar dekat college, umur you baru 19 tahun, you ada income 1,500 sebulan. You rasa you kaya ke? You kaya. Saya you masih belajar, umur baru 19 tahun, you dah buat duit 1,500 sebulan. Budak-budak lain masih lagi minta duit kat mak ayah. Aku dah ada duit, dah ada income lah, sebulan 1,000 lebih. That is my permulaan lah. So saya memang duit banyak gila. Tapi masa tu saya tak isap rokok. Memang saya tak isap rokok. Saya jual rokok je. Sebulan 1,500. Sampai satu tahap tahun 1998 saya dah mampu pakai handphone tuan-tuan. 1998 saya dah mampu beli handphone dah. Saya punya handphone saya sendiri. Masa tahun 1998 macam mana keadaan you masa tu? Baru jual rokok. Jajan tu tak untung banyak. Rokok yang untung banyak lah. So umur saya 19 tahun, saya dah ada income RM1,500. And then masa tu tahun 1998 saya dah pakai handphone dah. Handphone Nokia bapak besar. Saya beli second hand 400 lebih. SIM card dia tu RM50. SIM card saja RM50. Tak ada kredit. And then masa tu kalau you masuk kredit RM50, you call sekejap je. Pun habis. Memang mahal masa tu. Tapi siapa yang pakai handphone tahun 1998 memang kau somebody lah. Sebab dekat dalam universiti, dekat college tu ada beberapa orang yang pakai handphone. Tapi kalau siapa yang pakai handphone tu, dia memang betul-betul anak orang kaya tuan-tuan. Kalau budak-budak biasa, budak-budak kampung tu memang tak payah sembang lah. Saya masa tu saya dah pakai handphone tuan-tuan. Tapi handphone saya tu kedabak besar lah. Nokia kan. Itu yang murah. Kalau yang kecil tu mahal lah. Saya beli second hand 450 macam tu lah. So dah pakai handphone dah tuan-tuan. SIM card Maxis je dah 250. Masa tu betul. SIM card mahal. Masa tu SIM card saja 50. Saya pakai Digi tuan-tuan. Line pun memang susah. Line pun tak strong lah. Kalau kita masuk kredit RM50, kos kejap habis lah. Memang mahal. Mahal kan. Alright. So saya dapat duit lah RM1,000. And then duit tu saya kumpul. And then saya siap boleh bagi mak saya. Bagi mak saya belanja kan. Bagi mak saya masa tu tak silap saya, mak saya nak pergi haji kot. Abang saya sponsor sikit. Saya boleh sponsor mak saya pergi haji masa tu. Boleh bagi duit sikit mak saya kan. Aku tengah belajar ni, tapi aku bagi duit rokok kan. Tak apalah.
Alright. So saya bagi duit sikit lah. And then bila saya pergi belajar dekat universiti, saya tak minta duit pun dekat family saya. Saya tak minta duit sebab tiket flight saya boleh beli sendiri, bag saya boleh beli sendiri, baju saya boleh beli sendiri. So semua sendirilah. Tapi adalah juga family yang bagi duit apa semua kan. So dapatlah belanja sikit kan. So pergilah masuk universiti. Alright. Tapi masa pergi universiti tu memang kelakar gila lah. Memang kelakar gila. Saya pergi universiti tu memang style saya tuan-tuan. Style saya pergi, saya bawa bag handbag je tuan. Bag handbag satu je. Satu bag handbag je. Saya tak bawa macam budak-budak lain. Budak-budak lain bawa bag troli dengan wrapping kotak lah apa segala mak nenek apa semua. Saya bawa handbag je. Saya bawa handbag, bag tangan, bag galas tu tak ada kargo, tak ada masuk kargo tuan-tuan. Tak ada. Aku pelik lah aku punya barang sebab saya jenis saya baju saya tu memang tak banyak tuan-tuan. Baju saya jenis bukannya suka beli baju semua. Baju saya kalau seminggu tu 5 pasang je lah. Tak ada jenis nak ada baju banyak-banyak kan. So saya cuci 5 pasang 6 pasang macam tu je baju saya. Ada kawan saya macam dekat hostel ni, budak-budak ni dia suka tukar-tukar baju kan. Macam hari ni dia pinjam kawan baju kawan ni, hari ni dia pinjam kawan baju ni kan. So ada seorang senior saya ni datang dekat saya punya cube nak pinjam baju lah. Dia buka almari saya. Dia cakap, Wahid, ni je ke baju kau? Itulah baju aku, memang sikit gila. Dia nak pinjam pun sedih kan. Dia nak pinjam pun sedih. Alright. Betul, handphone tu besar. Orang cakap handphone batu asah kan. Batu asah. Memang masuk dalam poket bapak dabak besar kan. Bateri dia besar gila kan. So apa lagi? Saya masuk universiti. Lepas tu duit tu saya tak ada sponsor lain. Bag, pasal bag. So saya pergi sana, saya bawa bag galas. You bayangkan, you nak pergi belajar 3 tahun ni. You bawa satu bag galas saja. And then masa saya belajar tu memang saya jenis baju tak banyak tuan-tuan. Baju saya tak banyak. Macam senior saya datang saya punya cube nak pinjam baju, tengok Wahid ni je baju kau, sebab dia tengok saya berniaga bagus kan. Ingat ke saya banyak baju? Punya saya jenis tak beli baju, jenis biasa je kan. Saya dah biasa. Baju saya yang bukan banana tu kan, yang tu dah canggih tu, yang saya yang lama bapak besar tu, yang Nokia tu kan, yang dia ada antena tu kan, besar jugalah handphone tu kan, macam batu asah kan. Bateri dia tu berat gila, kalau masuk dalam poket luar je tu kembung kan. Tapi bangga lah, siapa yang pakai handphone masa tu memang bangga gila lah. Alright. Okay, lepas tu saya pun pergi dekat universiti sana. Macam orang lain bawa bag, troli lah, kotak, wrapping lah semua. Saya tak ada. Saya memang gamble bawa bag handbag je. Sampai sana macam dapat asrama, bantal aku dapat, tilam aku dapat. Cadar tu kena beli kot. Beli sendiri. Tapi saya masa tu saya ada duit lah. Duit hasil jualan rokok kan. So saya pun belajar kat sana kan. Sampai kat sana saya ni tak suka jalan kaki tuan-tuan. Saya tak suka jalan kaki. And then tak lama lepas tu keluar botol air. So saya jenis tak suka jalan kaki. So sampai je kat sana, apa yang saya buat adalah saya beli motosikal tuan-tuan. Saya beli motosikal. Saya ada duit kat situ, duit jualan rokok apa semua. And then abang saya ada bagi duit sikit. Saya beli motosikal lah. Masa tu motosikal tu harga dia dalam, saya beli motor baru actually. Harga dia dalam 3,000. Modernas Kris RM100. Modernas Kris RM100 lah. Modernas Kris 110 kot dia punya CC. Motor tu actually motor baru, tapi dia jadi second hand. Sebab ada orang beli, dia beli nombor, lepas tu dia ambil nombor tu. So dia panggil interchange. So bila motor tu kira dalam geran tu ada 2 nama lah. So motor tu dia jadi motor second hand. Tapi motor tu baru, memang tak ada orang pakai.
harga dia murah sikit lah, murah dalam RM400 macam tu. So saya pun beli motor tu warna merah, saya ingat lagi. Saya beli motor tu, and then sebab bila dekat universiti saya dapat hostel, tapi hostel saya tu dengan kampus universiti jauh lah. Sama ada you pergi naik bas ataupun kalau you ada motor, you pergi naik motor lah kan. Macam masa tu kalau naik bas memang berebut-rebut kadang-kadang. Universiti Malaysia Sabah masa tu universiti baru, so dia punya sistem pengangkutan tu memang berterabur sikit lah. Banyak budak-budak pergi, bas terlambat lah, penuh lah, macam-macam kan. So banyak isu lah. Dan saya pun saya jenis tak suka berebut, serabut kan. Saya beli motor, beli pun buat hutang lah. Beli hutang, bayar down payment sikit, and then bulan-bulan saya bayar lah kan. Sebab masa tu saya dapat pinjaman marah. So ada duit lah, boleh bayar bulan-bulan. And then saya pun ada saving sikit, and then beli motor, and then everyday saya pergi kuliah naik motor lah. So the best belajar dekat Universiti Malaysia Sabah daripada saya punya hostel tu. Nak pergi ke kampus tu, saya akan lalu tepi laut. Memang best lah. Pagi-pagi pergi akan tengok laut semua kan. Memang fun lah kan. Alright. And then macam waktu cuti, kalau macam tak ada kuliah apa semua, so memang saya tak pergi mana-mana. And then masa tu saya pun tak berniaga apa semua. Sebab budak-budak nak keluar beli barang, nak beli rokok apa semua, dia orang boleh keluar je kan. So dekat dalam hostel tu pun ada kedai runcit, ada kafe, boleh makan apa semua. So nak berniaga pun no point lah kan. Tapi hari Sabtu dengan Ahad saya memang tak pergi mana-mana. And then budak-budak ni Sabtu Ahad dia orang nak keluar lah. Sama ada dia orang keluar naik bas ke, naik van ke apa semua. And then ada juga yang nak sewa motor. So masa tu saya buat lah. Sebab saya dah tak pergi mana-mana, saya sewa lah motor saya. So masa tu lah bermulanya bisnes sewa motosikal. Saya sewa 1 jam RM2.50 tuan-tuan. 1 jam RM2.50, 1 hari RM15. So adalah budak-budak sewa, mostly dia orang akan sewa 1 hari RM15. So kalau 2 hari dapatlah RM30. So duit tu lah saya guna untuk isi minyak motor untuk pergi kuliah. RM30. Masa tu minyak murah tuan-tuan. Minyak motor murah. Tahun 1999, tahun 2000, 2001, 2002, masa tu minyak masih murah lagi. Tak silap saya, minyak masa tu RM1.10 je. RM1.10. Kalau isi RM5 penuh lah tangki minyak motor kan. Memang murah kan. Seminggu saya dapat RM20, RM30 kan. Duit tu cukup lah untuk saya isi minyak apa semua kan. Pandai juga aku berniaga kan. Tapi tu sambil-sambil lah. Time waktu kuliah saya tak sewa lah. Time cuti saya sewa lah. Budak-budak ni nak pergi kan. So daripada dia orang pergi ambil bas apa semua, baik dia sewa motor, dia orang boleh pergi 2 orang, boleh beli angkut barang, boleh jalan 1 hari kan. Kalau naik bas, satu kena jalan kaki, lepas tu nak pergi sana, nak angkut barang, semua susah kan. So dia orang, mostly dia orang akan share 2 orang. Pergilah, nak dating ke, nak apa semua, suka hati. Alright. Okay, so belajar. Sama juga, saya dekat universiti, saya bukannya pelajar cemerlang apa semua. So saya biasa-biasa je. Saya masuk universiti tahun 99, 2000, 2001, 2002 habis belajar. 1999 tu dah hujung-hujung tahun lah. Maknanya saya start tu 2001, 2002 konvo habis. Alright, so habis belajar, alhamdulillah dapat degree dalam bidang environmental science, sains alam sekitar lah. Tapi saya punya result bukannya 4 flag, bukannya 3 pointer. Saya orang biasa je tuan-tuan. Saya orang biasa je. So saya punya pointer tak silap saya tak sampai 3 pun. So bila habis belajar, saya tak ada planning pun nak berniaga. Saya nak jadi, kalau boleh saya nak kerja government. Sebab walaupun saya pernah berniaga, tapi saya rasa perniagaan ni satu benda yang tak ada jaminan. Saya tengok ayah saya sendiri berniaga, buat bengkel apa semua. Hidup susah juga kan. Saya sendiri berniaga, benda tu tak ada jaminan tuan-tuan. So bila saya belajar kat universiti, dalam kepala otak saya nak kerja makan gaji. And then saya tak nak kerja dekat company sebab saya rasa tak ada security. And then saya prefer kerja government. So bidang saya adalah bidang sains alam sekitar. So kalau nak kerja dalam bidang
tu, sama ada saya kerja dengan Jabatan Alam Sekitar ataupun saya kerja dengan Indah Water Consortium ataupun apa saja syarikat yang terlibat dalam alam sekitar. Tu saya punya aim lah. Sama ada saya jadi researcher ke, jadi pensyarah ke, jadi apa saja, mostly dalam bidang alam sekitar lah kan. So, cuma cikgu saya tak berapa minat. Saya tak berapa minat sebab saya rasa saya bukan orang yang sabar. Kalau aku ajar sekali kau tak reti, ajar 2 kali memang kena maki hamun dengan aku lah kan. So saya takut saya jadi seorang cikgu yang tak bagus. Tapi kalau macam pensyarah tu okey sebab kita deal dengan budak-budak yang dah dewasa kan. Sesenang nak ajar. Kalau nak deal tiba-tiba saya kena ajar kat sekolah menengah, sekolah rendah apa semua, saya dah lah pandai baran. Sekarang budak ni tak reti apa semua, aku maki dia free je kan, kena viral apa semua kan. So lepas habis belajar tu saya punya aim memang saya nak kerja government je. Tapi masalahnya saya tak dapat lah kerja government. So saya tak dapat kerja government, and then tunggu tak ada kerja lah. Memang tak ada kerja, menganggur, melangutnya kan. Lepas tu sebulan 2 bulan jadi malu kan, kau dah belajar tinggi-tinggi and then kau tak ada kerja, and then lalas nak kerja dekat company tak nak, malu. Kau dah ada degree lah konon-konon kan. Lepas tu abang saya cakap, "Dek, dia ada kawan lah, kawan dia ni ada syarikat pelancongan dekat Sungai Petani lah kan." Masa tu family saya dah pindah semua kat Sungai Petani lah. So abang ipar saya cakap dia ada kawan dia ni ada syarikat pelancongan. So kalau nak kerja dengan kawan dia tu mungkin boleh lah. So saya cakap okey lah, daripada aku melangut saja tak buat apa-apa, baik aku kerja dengan company kawan dia lah. So saya pun kerja kani biasa lah, gaji dalam 400.5 sebulan macam tu lah, 400, RM15 satu hari kan. So saya pun kerja dengan that company, tapi saya kerja dalam 3 bulan je lah, and then company tu ada masalah sikit, and then tak boleh bayar gaji, and then saya pun berhenti lah. Saya pun tak tahu nak kerja apa. Nak kerja kilang pun tak ada, macam saya senang cerita memilih kerja lah semasa tu kan. Yelah kau dah belajar tinggi-tinggi kan, takkanlah kau nak kerja kilang kan. Kau dah ada degree kot kan, dah ada degree kot, takkan kau nak meniaga dan semua. So tak ada kerja yang sesuai lah. Tapi sebenarnya saya memilih kerja lah. Alright. Lepas tu fikir-fikir, saya call abang saya yang sulung tu, Wahid. Saya cakap, boleh tak aku pergi Langkawi? Saya cakap saya nak pergi Langkawi, tak kisahlah apa kerja apa semua, aku just nak pergi sana, dan kalau ada kerja aku kerja lah. So dia kata tak apa, datang. So saya pergi Langkawi. Saya pun kerja lah dengan dia, tapi kerja tu tak official lah. Memang tak ada surat offer letter ke, tak ada gaji apa semua. Saya just pergi kerja je. Ada gaji ada tak ada. So saya tolong je lah apa yang boleh kan. So abang saya kat sana, dia manage company car rental kat Langkawi. So saya masuk sana, saya kerja lah. Kerja start dari bawah lah. Diorang ni ada kereta, and then kerja saya cuci kereta, standby kereta. Kalau ada customer nak sewa kereta, saya bawa customer tu tunjuk kereta, serah kereta. And then kadang-kadang macam kat Langkawi, kalau ada macam dapat customer nak pergi island tour kan, nak pusing pulau kan, so saya bawa lah, pakailah kereta company, dapatlah upah RM20 sejam. Lepas tu kalau tak ada kerja, saya buat taksi sapu kan, dapatlah RM15, RM10 sekali bawa orang kan. So macam tu lah saya punya kehidupan. So tak ada gaji tetap. Gaji saya based on kerja yang saya buat. Saya buat kerja, saya dapat gaji. Kalau tak buat kerja, tak ada lah. So saya kerja dengan abang saya dekat setahun jugalah. So dekat situlah saya belajar tentang bisnes kereta sewa kan. Tapi nak dijadikan cerita, tahun 2003 ada masalah sesama burung. So macam saya ni tak ada gaji tetap. So ada kerja ada duit, tak ada kerja tak ada duit lah. So masa sesama burung 3 bulan tu memang tak ada duit. So apa yang berlaku, saya terpaksa minta duit kat abang saya. Abang saya cakap, "Bang, aku tak ada duit nak makan lah." Abang saya pun bagi RM50. Tahanlah 2-3 hari. Lepas tu minta lagi, "Bang, aku tak ada duit nak makan lah." Saya bagi lagi RM50. Saya pun makan semua, habis lagi. So itulah rutin saya, setiap 2-3 hari minta duit. So lama-lama saya fikir, sampai bila aku nak minta duit? Malu lah, aku ni dah lah belajar tinggi kan. Lepas tu yang sesama burung ni sampai bila nak habis kan. Dan nak kerja kilang tak boleh, nak kerja government tak dapat apa semua. So saya buntu lah, tak tahu nak buat apa. So saya pun decide untuk sambung belajar buat master. So saya pun contact saya punya pensyarah dekat universiti yang sama juga, UMS. So saya tanya ada tak peluang untuk buat master apa semua. Dia kata ada.
And then macam masa tu Universiti Malaysia Sabah, dia orang ni baru buat program postgraduate. So dia orang ni ada banyak geran tau, ada banyak beasiswa. And then tak ramai lagi. So kalau saya pergi sana, chances untuk saya dapat beasiswa tu tinggi. Kalau saya pergi belajar dekat universiti lain, chances untuk saya dapat beasiswa tu rendah. Sebab satu, saya punya result tak adalah, pointer saya tak tinggi. Lepas tu kalau pergi universiti lain, kena compete lah. Macam universiti UMS ni, dia universiti baru. So student tak ramai lagi, tapi beasiswa tu banyak. So kalau saya pergi sana, saya chances untuk saya dapat beasiswa tu tinggi. Sebab kalau nak pergi belajar, of course lah you kena ada duit pinjaman apa semua. Saya tak ada lah. Nak harap family memang tak ada lah. So saya pun apply, alhamdulillah dapat. And then saya pun tahun 2003 saya pergi sambung belajar lah buat master bidang sains alam sekitar lah. Sampai kat sana saya ingat saya dapat scholarship. Rupa-rupanya scholarship tu hanya ditawarkan selepas 6 bulan tuan-tuan. Selepas 6 bulan kau dah sampai kat Sabah, and then kau memang tak ada duit saving apa-apa, and then kau nak harap family kau memang tak ada, memang dia orang tak ada duit. You boleh bayang tak macam mana you nak survive? Kau duduk kat Sabah, kalau kau duduk dekat Sungai Petani, at least kau boleh balik lah juga rumah makan kan. Macam saya duduk kat Sabah, memang tak ada family, tak ada saudara mara, and then kau tak ada duit, and then beasiswa kau tu hanya dapat dalam 6 bulan lagi tuan-tuan. So macam mana you nak hidup? Macam mana you nak survive? And then mak ayah you memang tak bagi duit. Memang tak bagi duit. Founder kita dah jadi personal shopper. Sabah peluang niaga besar kan tuan. Tempat pelancongan sangat menarik. Betul. Tapi you sebagai orang Semenanjung, you tak boleh suka-suka hati kerja kat Sabah tuan-tuan. Tak boleh. You nak kerja McDonald tak boleh. You tak ada permit. Kalau you kerja kedai makan boleh lah. Kedai makan boleh lah, dapat satu hari RM4, RM5 macam tu kan. Tapi kau nak pergi belajar sana kan, mana ada masa kau nak urus kedai makan. Kedai makan daripada pagi sampai malam kan, pagi sampai petang kan. Bila masa kau nak belajar kan? Alright. So saya cuba juga minta kerja dekat McDonald, KFC, nak cari income kan, nak cari duit. Tapi saya orang Semenanjung memang tak boleh minta kerja, tak boleh minta kerja. Kalau nak kerja kena ada permit segala mak nenek apa semua, tak boleh. So macam mana saya nak survive? Ada tak nak tahu macam mana saya nak survive benda tu? Ada tak nak tahu macam mana saya sustain 6 bulan nak survive, nak hidup dekat Sabah. Hari-hari kau kena makan, and then family kau memang tak ada duit nak bagi duit kat kau kan. And then saya buat keputusan sendiri. Saya pergi belajar. Memang saya ingat pergi sana dapat scholarship. Rupanya scholarship tu 6 bulan lagi baru dapat. Macam mana kau nak buat? Kau nak makan ni, family kau memang tak ada duit. Sabah. Kalau you jadi saya macam tu, apa yang you nak buat? Family tak ada. Tak ada orang tolong kau. Macam mana kau nak makan? And then kau pergi sana, saya pergi lenggang kangkung, komputer tak ada, printer tak ada, and then kau buat master. And then alhamdulillah dalam masa 2 tahun saya habis master saya. Ada tak nak tahu macam mana saya boleh pergi belajar tanpa ada duit apa-apa, tanpa family support saya boleh siapkan master saya dalam masa 2 tahun. Ada tak nak tahu macam mana saya buat? Cuba komen sikit. Nak tahu tak? Ni real story lah. Orang sibuk pergi belajar, lapar lah, tu lah, ini apa semua. Aku pergi belajar, scholarship tak ada, mak bapak pun tak bagi duit. Duduk kat Sabah kan. Tak ada pula aku nak komplain lapar semua kan. Cari lah duit sendiri kan. Ini baru sikit lah dah melupa. Dulu mana ada internet apa semua, nak berniaga online tak boleh. Ini komplain lapar kan. Aku sana tak ada kan. Scholarship tak ada, bantuan tak ada, semua tak ada. Family pun tak ada duit nak bagi duit kan. Alright. Ada tak nak tahu? Pening tak? Pening lah. Macam mana kau dah pergi sana, tiba-tiba tak ada scholarship 6 bulan pula tu. Nak tahu? Alright. Ada rupanya. You all ni dengar ke tidak aku punya story ni? Ke korang tengok je?
Dengar tak ni? Alright, so macam mana? So bila saya sampai kat sana, saya ada kawan lah. Saya ada kawan, nama dia Irfan dengan Muhammad Masri. So diorang ni, si Irfan ni dia memang sama-sama belajar saya masa buat degree dulu. Lepas habis degree, dia tak nak balik. Sebab dia ada girlfriend dia kat sana yang tengah buat master. So dia pun bekerja lah kat sana sebagai RA, Research Assistant. Lepas tu yang si Muhammad ni pun sama juga. Muhammad ni dia sama, dia belajar, dia extend. Dia lambat, dia banyak ada paper yang dia fail lah. So dia terpaksa extend. And then masa tu pun dia bekerja sebagai research assistant lah. So dua-dua orang ni, diorang ni bekerja dekat universiti. Tapi diorang ni sebenarnya sama belajar saya daripada College Mara Kulim, buat degree sampailah ni. So diorang ni memang rapat dengan saya. So diorang ni dah bekerja. So bila sampai kat sana, saya jumpa diorang. And then diorang ni offer saya lah, Wahid kau duduk dengan kita orang lah kan. So masa saya tu, saya ingat saya dapat scholarship. Sebab scholarship, kalau you dapat scholarship, you dapat allowance 1,200 sebulan tau. 1,200. So saya pun terima lah offer dia tu. And then masuk dekat dia orang punya, kita orang pun duduklah rumah apa semua kan. So dia orang ni dah kerja. So sewa rumah apa, deposit pun semua dia orang yang atur lah kan. So saya pun join. So kita orang duduk rumah tu dalam 3 orang lah. 3 orang. So sewa rumah tu 450 je. So seorang dalam RM150 je lah. RM150. Tapi masa masuk tu, rupa-rupanya baru saya tahu scholarship saya hanya akan dapat 6 bulan lagi. So saya tak boleh nak bayar sewa rumah tuan-tuan. Tak boleh nak bayar sewa rumah. Tapi si Muhammad dengan Evan ni, dia kata tak apalah Wahid, kau duduk je lah, nanti ada duit bayar je kan. So saya pun sebulan, saya duduk lah sebulan je. Tapi saya malu lah. Malunya aku duduk rumah free, tak bayar. Lepas tu aku tak ada duit nak makan apa semua kan. Dan saya cakap lah, Mat, Evan, aku tak boleh lah, malu lah aku duduk dengan korang ni, aku tak bayar apa semua. So macam saya sebagai student, saya dibagi macam setiap student master ni dia dapat office tau. So kita dapat macam meja. So meja tu macam cube. So saya ada office saya sendiri. So saya cakap saya nak tidur office lah, sebab saya tak mampu nak bayar sewa rumah tuan-tuan. So dia kata tak apalah kau duduk je apa semua. Tapi saya malu lah, saya tak suka hidup bergantung pada orang. And then saya cakap tak apalah, saya tidur kat office lah. So macam waktu siang saya buat kerja dekat office. Lepas tu malam tu budak-budak semua dah balik, saya akan buka tilam saya tu. Saya tidur bawah meja tuan-tuan. Saya tidur bawah meja selama 6 bulan. Okey, tu satu. Tempat tinggal, okey, settle. Saya tidur bawah meja saya, bawah meja office saya. 6 bulan saya tidur yang tu. Saya belilah bantal tilam semua, ada duit sikit kan, beli bantal tilam. Saya tidur bawah meja. Alright. Lepas tu makan. Macam mana? Saya tak ada duit. Nak kerja McDonald tak boleh, nak kerja KFC tak boleh, nak kerja kedai makan tak boleh apa semua kan. So tapi saya kena ada duit. So dekat universiti ni ada pensyarah, dia dapat grant tau. So kadang-kadang diorang ni perlukan student untuk tolong diorang. So dia bayarlah macam seminggu RM50 kan. Kalau you buat kerja, kalau sebulan tu dapatlah RM200. So saya pun tolonglah beberapa orang pensyarah, dapatlah duit seminggu RM50. So dapatlah duit RM200. So duit tu lah saya guna untuk survive selama 6 bulan tuan-tuan. Tapi RM200 tak banyak tuan-tuan, tak banyak. And then you kena sustain dalam masa sebulan. Tahun 2003, you student dekat Sabah, you boleh hidup tak dengan duit RM300? You boleh hidup tak? Tahun 2003, RM200 sebulan. Maknanya saya hanya boleh makan satu hari RM5 je tuan-tuan. Satu hari RM5. RM5 kali dengan 30, RM150. RM50 lagi tu untuk saya bayar bil telefon, apa segala, mak nenek apa semua, sabun apa semua. That is RM50. RM50 nak bayar bil telefon, RM150 untuk makan. So maknanya satu hari saya hanya boleh makan RM5 je. Kau nak makan apa? RM5 masa tu. Daripada pagi sampai malam. You nak makan apa? RM5 satu hari tuan-tuan. Tahun 2003. 2003 you buat apa masa tu? You boleh cuba ingat balik 2003 kan. Saya hanya boleh makan satu hari RM5 je tuan-tuan. Macam mana? And then family you memang tak bagi duit apa semua. Tak ada orang bagi duit sebab family saya pun struggle.
Abang saya buat kereta sewa pun struggle. So saya terpaksa fight for myself. Kawan saya memang tak bagi duit. Tak bagi duit apa semua, tak ada pinjam. Tapi kadang-kadang dia orang nak keluar makan, dia belanja lah. Belanja apa semua kan. Tapi kalau saya tak suka berharap pada orang. Tapi saya ada duit lah, RM200 sebulan. Masa tu saya dah ada kad kredit tuan-tuan. Saya dah ada kad kredit, tapi kad kredit saya pun dah, masa saya bekerja dengan abang saya kat Langkawi, saya dapat kad kredit. Tapi masa saya belajar tu, kad kredit tu dah tak boleh pakai. Dan saya dah berapa bulan tak bayar lah. Alright. Baru habis SPM abangku. Okay. So that is my situation. RM5 satu hari saya nak belanja. So apa yang saya buat? Ada tak nak tahu macam mana saya survive dalam masa 6 bulan tu dengan RM5 satu hari? Macam mana saya belanja? Okay. Yang pertama, so sarapan pagi saya pecahkan pada 3 lah. Sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam. So 3 ni saya hanya boleh belanja RM5. So pagi-pagi apa yang saya buat adalah saya akan beli susu tepung Nespresso macam tu lah. So kita boleh beli dalam paket kan. Dalam paket tu saya simpan lah dalam botol apa semua. And then saya akan beli roti Gardenia. Masa tu satu bungkus tu dalam RM1.60 macam tu lah. So macam susu masa tu dalam RM5 macam tu lah. So susu tu dia boleh tahan dalam 3 hari macam tu lah. 3 hari kan. Susu dengan roti tu boleh tahan 3 hari. So pagi-pagi saya akan bancuh susu. Dekat saya punya office tu ada ceret lah, ada orang beli ceret apa semua, boleh masak air panas apa semua kan. So saya bancuh susu, and then pagi-pagi saya akan makan roti dengan susu, cicah roti dengan susu je. That is my morning breakfast every day. Selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Okay, settle lah pagi kan. Tengah hari saya akan makan dekat kafe, dekat kantin bawah. Tapi macam kafe ni, bila you nak pergi beli makanan, dia nasi tu dia letak siap-siap. You tak boleh suka-suka hati ambil nasi, sebab dia tak nak student ni ambil nasi banyak apa semua. So dia yang akan tolong isikan. So nasi tu ngam-ngam je. Dia letak satu mangkuk, pak. Nah, ni nasi. Kalau kau nak lebih, tambah lagi kena bayar lebih kan. So saya hanya boleh makan nasi satu mangkuk je. And then saya ambil sayur. Saya biasa makan sayur sawi lah. Sayur sawi apa semua, sayur hijau kan. Sayur satu, sayur kicap apa semua. And then saya akan ambil ayam kari satu. Kari ayam satu kan. Tapi yang macam kafe ni memang kelakar. Dia punya ayam kari tu, semua lauk dia tu bahagian bontot je. Bahagian pinggul. Memang tak ada isi. So saya hanya boleh ambil nasi, kari ayam dengan sayur sawi macam tu lah, 3. So harga untuk satu pinggan tu RM2.50 tuan-tuan. RM2.50. Alright. So you masa tu umur you baru 20 tahun. So you metabolisme you tinggi, you lapar apa semua kan. Tapi you hanya boleh makan sikit je lah. So apa yang saya buat adalah, nasi tu memang saya makan, sayur saya makan, ayam tu memang saya makan, tapi masih lagi lapar, masih lagi tak kenyang. So masa tu everyday saya makan nasi ayam tu dengan tulang-tulang ayam tu sekali, untuk make sure saya kenyang. You all pernah makan tulang ayam tak? You pernah makan tulang ayam tak? Alright. Ada tak siapa-siapa yang makan nasi ayam tu, pinggul ayam tu, makan tulang-tulang sekali, sebab nak make sure you kenyang. Kolej Marakulim dekat Jalan Junyo. Ya, betul. Kolej Marakulim. Ada tak? You pernah tak makan tulang ayam? Saya pernah makan. Saya pernah makan tulang ayam. That is my life. That is my struggle lah. Alright. Saya rasa sesusah-susah orang macam mana pun tak ada lagi orang makan tulang ayam. Anjing makan lah tulang kan. Aku dah jadi macam anjing masa tu, makan tulang ayam. Makan tulang ayam, nak kenyang punya pasal kan. Sebab kalau saya tak makan tulang ayam tu, saya lapar tuan-tuan, lapar. Masa makan, pejam mata je telan tulang ayam kan. Orang cakap makruh lah apa semua, nak buat macam mana? Makan je lah. Tapi saya rasa, saya bersyukur lah, still saya boleh makan lah. Ada orang lagi teruk lagi kan. So settle lah tengah hari. So malam sama juga. So saya dekat sana, tak silap saya ada macam
nasi bungkus macam tu lah. Satu bungkus RM1.50 macam tu kan. RM1.50. So dia ada nasi, ayam, sambal tu lah, RM1.50 kan. So malam saya makan macam tu. Kadang-kadang malam saya makan sama roti dengan susu je tuan-tuan. So bajet saya RM5 satu hari. So saya buat benda tu selama 6 bulan lah. Makan benda yang sama je. Tapi kadang-kadang ada jugalah kawan-kawan panggil datang belanja kan. Kadang-kadang ada event dapatlah makan free kan. Kadang-kadang pensyarah saya panggil belanja apa semua sebab dia tahu saya susah kan. So kadang-kadang dapatlah makan sedap sikit. Tapi kalau tak ada orang belanja, memang that is my life lah. That is my situation. So lepas 6 bulan alhamdulillah saya dapat beasiswa. And then sebulan saya dapat dalam 1,200. Tapi yang tunggakan 6 bulan tu saya dapat gedebuk lah. Saya dapat gedebuk 1,600 kali dengan 6 bulan. Dapatlah beberapa ribu. So duit tu saya gunakan beli motor cash. Saya beli laptop, saya beli printer, and then saya boleh sewa rumah. Saya masuk balik duduk rumah sewa dengan si Evan dengan Muhammad ni lah. Sebab saya dah boleh bayar lah. Dalam masa 6 bulan tu aku memang tidur dekat bawah meja. Okay, so belajar alhamdulillah 2 tahun habis. And then saya pun bekerja sebagai dapat offer kerja sebagai tutor lah dekat Universiti Putra Malaysia Campermin dulu. So that is the first time saya dapat kerja government. Alright, so nanti esok saya share macam mana saya start bisnes kereta sewa dekat universiti. So esok 7.30 pagi saya akan share. Tak sempat habis. Ni pun saya start dia 7.30, dah 9.30 kan, dah 2 jam. Tak sempat habis. So esok kalau siapa nak tahu macam mana saya start bisnes sewa, tunggu esok. Saya akan share 7.30 pagi. Alright, insyaAllah jumpa esok. Thank you. Assalamualaikum. Bye bye.